awam, ada sahabat-sahabat Nabi yang dengan kekayaan itu menjadikan asbab untuk mereka ni dimurahkan rezeki dan menjadikan asbab mudah mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jambatan kepada syurga insya-Allah. Ada berkata tak ada suara? Cek. Okey, tuan-tuan, kena ejah dah. Minta maaf. Lepas tu kata ni kita baru try. Ya, mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat untuk semua. Suara tak dengar. Suara tak dengar langsung. Okey tuan. Okey lagi. Kita check dulu 1 minit untuk kita try technical part. Kalau ada kekurangan tu kita betulkan. Salam, suara enggak ada dong. Sat dong ni. Dong pula dah. Ada dah? Okey, suara insya-Allah saya tim technical tengah adjust. Sebab bila kita OBS memang dia akan ada beberapa benda lah yang perlu kita adjustkan balik. Okey baik tuan, macam mana suara okey ke belum? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, bismillah. Okey suara? Yang lain macam mana? Suara tak dengar. Okey, baru ada suara. Yang lain? Suara dan gambar. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, sebelum kita mula 600 orang yang ada ni insya-Allah mohon bantu untuk kita share dan tag kawan-kawan yang sahabat-sahabat yang lain yang mungkin waktu ni tengah sibuk dengan berita dan sebagainya. Sambil-sambil kita dengar berita, sambil-sambil kita belajar. Itulah. Kami tak plan pun malam ni tiba-tiba buka-buka tadi alamak baju sedondon. Baru tu kata bagus hadis jiwa tu. Okey baik. Kita mulakan sebab suara dah clear, visual pun okey, dan insya-Allah kita mulakan dulu. Mudah-mudahan insya-Allah kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati sahabat dan guru saya Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad, yang saya hormati juga semua tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang hampir 700 orang dah alhamdulillah membanjiri untuk malam ni kita berbincang satu tajuk yang pada saya sangat bermanfaat untuk kita semua ambil sebagai satu faedah. Bagaimana kegawatan ekonomi itu pasti dan pasti akan berlaku kalau kita tengok circle ataupun kitaran dia tahun 1998, tahun 1988, 89, 1988, 1998, 97 dan juga tahun 2008 dan sekarang tahun 2020 we are affected again recession dan juga kekuatan ekonomi. So, apa yang kita kena buat sekarang? Nak panik saja ke, nak menangis ke jemaah ke, ataupun kita nak lawan membawang dan kecam satu sama lain? Of course tidak. Kita akan go kepada perbincangan. Bila kita dah tahu kegawatan berlaku, so mostly dia akan naik balik. So kita nak tengok apa peluang dan ruang yang kita boleh manfaatkan. Dan of course bersama kita seorang guru yang semua orang insya-Allah saya yakin tuan-tuan kenal, Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad selaku pengasas kepada AAA ataupun Asri Ahmad Academy yang dah memberi kemanfaat lebih dari 1,000 anak murid untuk memperkenalkan kepada bursa saham Malaysia yang kita sedih bila kita melihat hanya sedikit daripada orang Islam yang terlibat, sedangkan ada beberapa banyak company-company Islam yang kita boleh ambil manfaat insya-Allah. Baik, yang pertamanya tuan-tuan boleh siapa 700 lebih hampir 800 orang tuan, jom kita bantu ramai-ramai, kita buat sebagai 1,000 lebih insya-Allah. Untuk kita share kepada orang ramai, untuk kita ambil di tajuk Musa. Saya daripada pihak saya akan share kepada tuan-tuan tips daripada Al-Quran macam mana Allah dah ajarkan 1,400 tahun kepada kita tentang macam mana tips melawan kegawatan ekonomi atau nak bangkit dari kegawatan ada dalam Quran. Nanti saya akan cerita dan insya-Allah dapat Haji Asri dia akan share ilmu macam mana untuk kita ambil peluang dan manfaat dalam fasa kegawatan ekonomi ni. Jom kita bantu untuk share dan tuan-tuanlah tag kawan-kawan yang lain yang tuan-tuan rasa perlu untuk dia faham ilmu ni. Dan yang ketiga, tuan-tuan boleh copy dan share dalam grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp family, sekolah, reunion, kawan universiti, kampung, grup
kedai tom yum, buruk janda, berhias apa semua ni, share banyak-banyak untuk kita utilisekan sebanyak mungkin. Kita cuba hit 1000 insyaAllah malam ni, kita sama-sama bagi manfaat insyaAllah. Baik, yang pertamanya saya bagi ruang pada sahabat saya, guru saya, untuk kita cerita sikit tentang apa itu pelaburan saham secara ringkas lah, sebab mostly kawan-kawan kita ni adalah kawan-kawan yang mungkin zero knowledge dan tidak pernah kenal apa itu saham. Dia orang kata Haji, saham ni menatang apa kan, kena melabur macam MLM ke, macam bagi duit ke orang dan sebagainya. So kita nak minta Haji Asri untuk mukadimah kita pada malam ni, cerita tentang apa itu saham dalam fasa kegawatan ekonomi ni khususnya. InsyaAllah, tafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Fadil Ustaz, yang Yusra yang berada di Sungai Petani, dan saya berada di Kuala Lumpur. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi ni atas permintaan Ustaz. Sebenarnya saya baru nak kidnap Ustaz dah kidnap saya dulu. Dan Alhamdulillah dari pagi kita berkongsi ilmu. Sebenarnya dari pagi saya berkongsi ilmu dengan grup Elite Circle ataupun Golden Circle Tuan Basit. Diikuti dengan grup saya sendiri, lepas tu diikuti dengan sesi petang tadi. Dan Alhamdulillah malam ni kita sekali bersiaran. InsyaAllah malam ni nanti jam 9 alumni kita akan ada sesi revision secara Zoom. InsyaAllah akan diketuai oleh saudara Jazli, salah seorang trainer kita. Jadi balik kepada topik malam ini tentang saham dan juga kegawatan ekonomi. Okay. Saya suka nak mulakan dengan apa maksud saham. Sebab ramai orang bila sebut saham ni, dia kait rapat. Dia kata saham ni, adakah saham ni forex? Ini dua perkara yang sangat sinonim di kalangan masyarakat, tuan-tuan. Okay, saya suka untuk saya jelaskan. Pelaburan saham adalah yang mana kita merupakan pemegang saham kepada syarikat. Kita memiliki pegangan dalam syarikat. Okay, yang dipanggil dalam bentuk equity. Okay, itu bahasa lain lah. Atau bahasa mudah sebenarnya, kita sebagai orang biasa yang suri rumah tangga, kita ni mungkin duduk rumah, kita mungkin lepasan universiti, kita ni mungkin business owner, kita berkaitan kerajaan, kita ingin memiliki pegangan dalam syarikat yang kita inginkan. Dan tanpa kita bekerja, tanpa kita perlu berniaga, dari segi istilah pelaburan ni, yang mana syarikat yang kita laburkan tu lah yang menguruskan perniagaan kita. Alright? Beza dengan perdagangan mata wang, forex trading. Forex trading adalah dagangan mata wang. Okey, dua perkara yang berbeza. Alright, jadi kena faham disebut tentang pelaburan saham ni, tuan-tuan. Pelaburan saham yang kita nak sampaikan kepada masyarakat hari inilah pelaburan saham yang ada di pasaran saham di Malaysia yang dikenali sebagai Bursa Malaysia. Di dunia ni hampir seluruh negara mempunyai pasaran sahamnya tersendiri. Pasaran saham ni apa pula? Pasaran saham ini merupakan pasar. Sebab tu namanya pasaran saham. Pasar yang mana segala instrumen keuangan dari bentuk ataupun instrumen pelaburan, okey, yang dikenali sebagai pasaran modal akan dipusatkan di satu pasar yang dikenali sebagai pasaran saham. Dan di Malaysia, pasaran saham ini autoritinya adalah pihak Bursa Malaysia. Alright, pasaran saham di Singapura ada. Pasaran saham di Amerika Syarikat ada, pasaran saham di Hong Kong ada, pasaran saham di Indonesia ada. Bermaksud tempat kita pun ada pasarnya untuk kita membeli barang-barang basah dan sebagainya. Begitu juga untuk instrumen pasaran modal. Ianya ada pasar yang mana kita boleh menggunakan pasar ini untuk memiliki pegangan-pegangan ataupun memiliki instrumen-instrumen pelaburan yang ada. Yang paling mudah untuk kita cerita pada malam ini adalah pelaburan saham. Produk yang kita nak laburkan inilah produk yang dikenali sebagai saham. Saham tu apa? Yang saham merupakan pemilikan saham dalam syarikat. Saya ambil bahasa mudah begini. Kalau kita seorang suri rumah tangga, kita seorang lepasan ijazah, kita seorang hitam kerajaan, kita seorang usahawan, okey, kita nak mencari satu ruang perniagaan yang mana tanpa perlu kita berniaga, pelaburan yang kita buat kata syarikat tersebut akan memberi pulangan kepada kita. Sebagai contoh, mungkin semua orang kenal syarikat A-Asia. A-Asia, syarikat penerbangan taman murah yang ada dalam negara, dan hari ini orang tak boleh terbang. Tapi saya percaya kalau diberi peluang untuk bercuti, saya percaya majoriti rakyat Malaysia akan menggunakan perkhidmatan penerbangan kos rendah iaitu A-Asia. Kita adalah sebagai pengguna.
Tetapi kalau kita berimpian untuk memiliki perniagaan seperti Asia, memerlukan modal yang sangat besar tuan-tuan untuk beli kapal terbang, nak buat airport dan sebagainya, nak cari pekerja, puluhan ribu pekerja untuk menjalankan perniagaan tersebut, akan memerlukan modal yang besar. Tetapi apa yang boleh kita lakukan kalau kita memang serius berminat terhadap perniagaan Asia? Apa yang kita boleh buat adalah kita membeli saham Asia dan secara automatik kita merupakan pemegang saham kepada syarikat. Dan apabila kita jadi pemegang saham kepada syarikat, kita mempunyai hak untuk masuk mesyuarat agung untuk bersuara sebagai pemegang saham. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perniagaan yang kita terlibat iaitu perniagaan Asia. Kita secara automatik apabila kita memegang pegangan dalam syarikat, kita merupakan rakan kongsi kepada owner Asia itu Tan Sri Tony Fernandez. Sebab kita pemegang saham. Okey. Inilah yang kita kena faham. Bermaksud secara automatik, walaupun kita serumah tangga, walaupun kita duduk rumah, walaupun kita usahawan, kita boleh berbangga bercakap dengan orang jiran sebelah. Ada perniagaan? Ada. Perniagaan apa tuan buat? Adalah sikit perniagaan Asia. Asia kan Tan Sri Tony Fernandez punya. Ya, Tan Sri Tony tu rakan kongsi saya. Ini bahasa mudah nak bagi orang faham. Okey. Yang mana secara automatik walaupun kita memiliki pegangan dalam syarikat seminima 100 unit. Dan hari ini saham Asia didagangkan pada harga 80 sen sesaham. Bermaksud kali dengan 100 unit, 80 sen kali 100 bersamaan dengan RM80. Tuan-tuan, lebih murah daripada tiket kapal terbang kita tuan-tuan. Dan kita menjadi sebahagian daripada syarikat penerbangan Asia dan kita berbangga sekiranya kita ke airport, lihat kapal terbang, bila kita terbang tu kita boleh cakap dengan anak-anak kita, dengan suami isteri kita kan. Tengok kapal terbang tu. Itu abang yang punya. Kan beza tuan-tuan. Inilah bahasa mudah nak dipanggil apa itu pelaburan saham. Dan hari ini di Bursa Malaysia terdapat 900 syarikat tersenarai dan saya difahamkan oleh yang berbahagia Datuk Daud Bakar pada sesi pagi tadi, terdapat 30,000 saham patuh syariah yang ada di seluruh dunia. Di Malaysia sahaja terdapat lebih 700 syarikat yang patuh syariah. Itu mukadimah sikitlah apa itu saham. Dan kenapa kita nak cerita bab saham ni? Sebab saham ni bagi saya salah satu instrumen yang masyarakat kena tahu dan kita nak ambil tahu supaya pertama, kita tak nak ditipu dengan skim-skim yang salah yang menggunakan perkataan saham. Hari ini terdapat muka Ustaz Yaakob Yusroh, muka saya dan muka Ustaz Aslim. Dah jadi scammer pula kami ni. Sedangkan kami berkongsi ilmu pelaburan yang sah dan patuh syariah, tapi ada orang menyalahguna. Sebab itu tuan-tuan kena ambil maklum, pelaburan yang kita ingin lakukan adalah pelaburan yang kita lakukan sendiri, pelaburan yang kita buat sendiri tanpa memberi wang kepada pihak ketiga. Ini kena faham elok ni. Okey. Sebab ramai gunakan perkataan saham dan akhirnya ramai yang tertipu dengan perkataan saham tu. Sebab itu menyebabkan ramai di kalangan masyarakat takut dengan perkataan saham. Sebab ditipu dengan istilah saham. Saya ulang, anda boleh terlibat dengan pelaburan saham yang sah, syaratnya anda berurus niaga dengan pihak bank yang telah diberi mandat oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bukan memberi wang anda kepada pihak ketiga. Okey? Itu dulu. Saya sambung pada Ustaz Ali lah. Alhamdulillah. So fahamlah saham ni adalah kita, sebab tu ramai orang yang terkeliru. Alhamdulillah 1,000 orang dah minta, alhamdulillah terima kasih banyak untuk kita share, kita bagi manfaat. Sebenarnya ramai orang dia kata, Ustaz adakah, ramai orang selalu tanya, dia kata, Ustaz saham ni untuk orang kaya ke? Tak tuan-tuan, saham saya bukan orang kaya, saya sendiri pun bukan kaya, tapi kita terlibat. Macam Haji kata tadi, minimum di Malaysia 100 unit. Kalau di global 1 unit pun boleh. So maksudnya so at least kita fahamlah. Cuma macam contoh kalau saham Apple $200, contohlah kan $200 kali dengan 4 meninggal lah juga kan. So nilai dia 1,000 tu dengan nilai 1,000 pun kita dah boleh memiliki. Tapi of course lah, saham ni kita bukan melabur hari ni esok kaya. So ramai orang dia macam ni Haji, Ustaz, bila kami boleh dapat duit pulangan macam Ustaz dapat? Oh janganlah macam tu. So we are starting, kita start up dengan yang sedikit itulah
we gain a knowledge first. Sebab tu saya suka bila staff-staff saya hari ni, alhamdulillah mostly staff-staff di Darul Multazah Puan Haji, dia orang profit lah, FPG, tadi saya tengok dia orang share FPG, ada yang dapat PC Mall, ada yang saham-saham daripada tu dah mula dapat. So walaupun modalnya MyTech tak ada MyTech. Tak terlalu banyak kan, walaupun dia setengah start ada yang 100, 150 dan tadi Imam Masjid Shah Alam pun mesej pagi tadi, dia kata Ustaz alhamdulillah dia tunjuklah portfolio dia semua hijau, dapat macam ni. Saya kata okay, as long as you disiplin, walaupun dia orang belum masuk kelas TP Haji, dia orang baru kelas basic yang di SACC hari tu, tapi still dah gain profit. Saya kata satu je, you disiplin, you akan dapat. Sebab apa kita buat ni, saya lebih suka untuk kita belajar, untuk kita diversify daripada sources. Saya yakin ramai kawan-kawan Ibu Hanim ada bersama kita. Kak Ina Saimin, untuk makluman Haji, Kak Ina Saimin ni adalah kak akak saya dan dia adalah owner kepada kilang OEM. One of the pada saya kilang OEM yang sangat baik lah Kak Ina Saimin ni, sebab dia sangat mengetengahkan berkaitan pembikinan apa-apa produk itu menggunakan daripada elemen atau ingredient yang patuh syariah. Kita bukan nak pada saham patuh syariah, kita nak produk patuh syariah, kita nak marketing patuh syariah, kita nak cara close sale patuh syariah. Sebab kehidupan kita ini perlu ada rangkaian yang kita bertaut dengan syariat yang mana Islam tetapkan. Sebab tu macam Haji kata tadi, lebih daripada 30,000 Datuk Dok Bakar maklumkan 30,000 saham di dunia yang patuh syariah. Di Malaysia saja hampir 700 saham yang patuh syariah. So it's not a reason untuk kita bagi ramai orang tahu saham ni haram, padahal bila dia kata you pernah terlibat tak? Tak pernah terlibat. You pernah tak tanya tak? Tak pernah tanya. You pernah study tak? Tak study. Sedangkan Majlis Fatwa Kebangsaan sendiri mengatakan patuh syariah dan harus, kalau kita melabur pada syarikat-syarikat yang patuh syariah lah. Masuk 7-Eleven, kita tengok dalam peti air tu ada air 100 plus, ada air Carlsberg. Janganlah ambil Carlsberg dah kita tahu Carlsberg tu jelas haram. Ambil lah yang 100 plus. Nak tongkok dengan botol-botol pun boleh. So, faham bagi elok sebab apa kita nak. Sebab hari ni tuan-tuan kita mengalami fasa kegawatan ekonomi Haji. So, ramai orang tanya, dia kata Ustaz, kegawatan ekonomi ni boleh buat duit ke tidak? Kan kegawat ekonomi. So, macam mana boleh buat duit? Dia kata Ustaz ni result, dia kata print screen yang lama apa. Ini yang dulu-dulu apa untuk ni mana boleh buat duit sedangkan sedang fasa kegawatan ekonomi. So Haji, cuba share sikit macam mana cycle ekonomi tu masih boleh buat duit dalam fasa kegawatan. Sebab saya tengok Haji kemarin dulu dengan Ahya, petang tadi dengan Iza Yusof, Kak Iza Yusof, pakar-pakar kewangan belakang ni. Kak Iza Yusof pakar kewangan Malaysia. Ahya pakar property ataupun pakar game-game hartanah. So bila tengok daripada komen dia orang, more on sekarang ni dia kata antara instrumen terbaik startup adalah invest di saham disebabkan diskaun yang banyak dan sebagainya. So cuba Haji marhainkan sikit bahasa untuk kami yang cak-cak ayam ni, insyaAllah Haji. Okay. Bila kita sebut tentang isu ekonomi, dia akan melibatkan, bila sebut masalah kekuatan ekonomi, apa dia maksud kekuatan ekonomi? Kekuatan ekonomi bermaksud dari segi pengiraan indeks petunjuk dalam ekonomi yang dikenali sebagai KDNK atau GDP. Okey, yang mana kita nak melihat berapakah pertumbuhan pembangunan negara. Dan apabila disebutkan kemelesetan, ianya tidak akan berlaku pertumbuhan. Okey, yang biasa kita dengar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, growth development product, GDP. Ini perkataan-perkataan yang istilah-istilah yang digunakan pakai oleh ekonomi. Dan apabila kita lihat data-data ini, alhamdulillah sehingga hari ini, sehingga data yang kita ada tahun 2019, data kita berada di pada 4.3%. Tapi merujuk kepada unjuran para pakar-pakar ekonomi, mereka menjangkakan bahawa Malaysia akan berada di paras negatif 0.1. Okey, 0.1 bagi saya alhamdulillah 0.1 tu dah baik tuan-tuan. Berbanding sebelum ini kita pernah mengalami sehingga negatif 7%. Bila negatif dari segi ekonomi tak bagus. Kat situ akan berlaku orang tak ada kerja, orang tak cukup duit, orang tak belanja, akan ada banyak isu-isu semasa. Tetapi hari ini apa kita lihat? Berlakunya ramai menjangkakan bahawa akan berlaku kemelesetan ekonomi disebabkan oleh pertama, bila kita tak boleh bekerja, kita duduk rumah, syarikat tak boleh beroperasi, syarikat tidak boleh membayar gaji sebagai contoh, dia akan disrupt the economy, dia akan mengganggu keadaan ekonomi. Okey. Jadi apa yang berlaku hari ini dengan keadaan kita kena PKP selama sebulan kan. Jadi apa berlaku?
kita tak boleh keluar, kita masih boleh belanja, tapi alhamdulillah satu perkara yang kerajaan buat adalah membenarkan rakyat berbelanja. Dan apa langkah kerajaan buat adalah memberikan bantuan kepada rakyat. Dengan kata lain, kenapa? Untuk memastikan pergerakan ekonomi ni berlaku. Tuan-tuan kena faham, duit kita kalau kita simpan tanpa belanja, dia tak bagus untuk ekonomi. Duit ini perlu dipindah tangan ke orang lain. Contoh, stesen minyak. Okey, stesen minyak. Bila kita isi minyak, kita bayar duit minyak kepada pengusaha minyak. Pengusaha minyak dapat duit daripada kita dan dia jual produk minyak. Situ pula dia boleh bayar gaji pekerja. Okey, gaji pekerja pula dia dapat duit tu diguna pakai untuk membeli barang. Jadi inilah proses ekonomi. Dia panggil supply of money dalam market, duit yang ada dalam pasaran. Duit ni penting, kena ada dalam pasaran. Sebab itu apa langkah kerajaan buat sekarang adalah memastikan circulation of money, circulation of duit dalam pasaran ni berterusan untuk memastikan keadaan ekonomi tidak berada dalam keadaan yang lebih teruk. Sebab itu kita kena berbelanja. Simpan tapi kena berbelanja secara berhemah, tapi kita kena berbelanja untuk memastikan ekonomi itu baik. Tapi apa yang berlaku sekarang, kalau melihat data-data, para pakar analisa meramalkan kita akan berada technically dalam keadaan kemelesetan ekonomi. Bermaksud, tiada pertumbuhan. Bila tak ada pertumbuhan, akan berlakulah kejatuhan pasaran saham. Akan berlakulah kepanikan orang ingin memegang cash tanpa melabur. Jadi apa yang berlaku? Sebab apa? Orang nak pegang duit. Cash is king. Jadi menyebabkan pasaran mengalami kejatuhan. Tapi tuan-tuan kena ingat, ramai salah faham. Bila kita sebut saham jatuh tak boleh buat duit, dia begini. Sebenarnya lahirnya jutawan-jutawan dunia, contoh seperti Warren Buffett, contoh seperti Sir John Templeton, Benjamin Graham, Peter Lynch, all mostly boleh saya katakan orang-orang Yahudi lah, saya minta maaf. Even though kita tengok kejayaan Bill Gates, kejayaan Netflix, kejayaan mereka ni sebenarnya lahir di mana? Dari ketika berlakunya kegawatan ekonomi. Sebab mereka bijak merebut peluang. Okay? Mereka tidak melihat masalah itu sebagai masalah, tapi mereka melihat sebagai satu peluang. Dia begini, ramai kata saham jatuh tak boleh buat duit sebab dalam pasaran saham, tuan-tuan, kena faham, ada orang yang dikenali sebagai pedagang. Pedagang saham, dia beli jual saham dalam tempoh masa yang pantas. Tempoh pantas macam mana? Dia beli saham 1 jam. Dia beli saham 10 minit dia jual. Dia beli saham besok dia jual. Dia beli hari ni besok dia jual. Dia beli saham ini minggu depan dia jual. Pedagang-pedagang ini memerlukan pergerakan naik dan turun saham. Dan pastinya dalam pasaran kita menurun, agak sukar untuk para pedagang membuat pulangan yang baik. Tetapi kita kena ingat, pasaran saham dia naik, dia turun, dia naik juga. Dia turun, dia naik juga. Dia naik, dia akan turun. Dia naik, dia akan turun. Bermaksud pergerakan pasaran saham adalah berbentuk zigzag. Jadi apabila pergerakan saham bentuk zigzag, pedagang, iaitu orang yang memang agresif dalam pasaran, beli jual saham, mudah untuk membuat wang. Tetapi pedagang-pedagang ini perlukan skill, perlukan ilmu untuk berdagang saham. Cuma apa kita nak sampaikan kat sini sebenarnya, tak ramai boleh jadi pedagang. Sebab pedagang ini memerlukan kita banyak masa menghadap laptop, menghadap phone untuk berdagang, untuk lihat pergerakan harga saham. Apa yang kami nak sampaikan di sini, kita ingin menjadi seorang pelabur saham. Sebab pun nama pelaburan saham. Saya tak sebut perdagangan saham, topik malam ni ke arah pelaburan saham. Bermaksud labur, perkataan labur, bukan dagang. Bermaksud kalau labur, kita melabur, membeli satu instrumen pelaburan untuk jangka masa sederhana dan panjang. Dan hari ini tuan-tuan, pasaran saham berada di bawah. Dan kita tahu dalam sejarah pasaran saham, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, sejarahnya tetap berulang. Setiap kali berlakunya krisis, dan insyaAllah Ustaz akan kupas tentang firman Allah dalam surah Yusuf. Memang telah Allah dah berfirman tentang 7 tahun cycle ekonomi persediaan yang manusia kena buat. Tapi mungkin kita terlepas pandang, cuma kita telah disetkan dalam minda kita ni, setiap 10 tahun akan berlaku kegawatan ekonomi.
Setiap 10 tahun akan berlaku kekuatan ekonomi. Ya, secara automatik bila ditanam dalam kepala, ianya menjadi realiti. Tetapi apa yang saya nak sampaikan di sini, kalau merujuk pada 1997-98, merujuk pada 2008-2009, setiap kali kejatuhan harga saham, di sinilah peluang kepada mereka ingin membuat pelaburan. Kerana apa? Kerana harga saham yang anda miliki, harga yang mampu dimiliki, yang mana anda bukan beli saham tu dekat RM10. Anda tak beli saham tu pada RM3. Anda mungkin beli saham tersebut pada harga 10 sen, pada harga 30 sen. Jadi, dari segi logiknya, ya kita masih boleh mengalami kerugian. Tapi soalannya, jika kita melabur sebelum ini pada harga RM3 sesaham, harga saham hari ini 30 sen. Kalau tuan-tuan tidak menjual harga saham tuan-tuan pada harga RM3, tuan-tuan telah kehilangan RM2.70 sesaham. Berapakah kerugian yang ditanggung? Tetapi kalau hari ini, tuan-tuan hanya memiliki dan membeli saham-saham yang mempunyai asas fundamental yang kukuh, contoh saya ambil harga saham tu 30 sen. Berapakah kerugian yang boleh terjadi? Hanya 30 sen. Dan mana mungkin kalau kita memilih syarikat yang masih kekal untung. Dia ada petua dia. InsyaAllah saya akan kongsikan apa petua untuk memilih syarikat ni. Mudah untuk semua orang faham. Okey. Kalau anda pilih syarikat yang baik, syarikat yang betul, walaupun harganya 30 sen, dia tak akan jadi kosong. Sebab anda memiliki syarikat. Anda memegang saham syarikat. Cuma pemilihan syarikat tu penting. Dan sekiranya ekonomi, kita sedia maklum kalau merujuk kepada sejarah yang lalu, paling lama tuan-tuan, keadaan ekonomi kejatuhan ni berlaku selama 2 tahun. Ini merujuk pada sejarah-sejarah yang pernah berlaku kejatuhan ekonomi di dunia. Okey, 2 tahun maksimum. Tuan-tuan, 2 tahun ni lama tuan-tuan. Tapi kalau logiknya, kalau kita selama tersimpan dekat simpan dekat tabung haji, kita simpan dekat ASB, 2 tahun tak rasa apa pun. Sebab kita tak tengok duit tu. Kita biar, kita tahu kita akan dapat hanya setahun sekali. Kenapa tidak buat perkara yang sama, memiliki saham-saham yang untung pada harga yang mampu milik, yang mana risiko kerugian begitu terhad, sedangkan pulangannya insya-Allah sangat lumayan bila ekonomi kembali pulih. Dan saya ulang, merujuk kepada sejarah sebelum ini, pasaran saham atau ekonomi jatuh paling lama hanya 2 tahun, dan apa berlaku selepas 2 tahun? Kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Ini memang terbukti dari segi fakta. Dan hari ini sebab itu kerajaan membuat langkah-langkah tertentu untuk memastikan kita dapat recover dengan pantas dan rakyat dapat hidup seperti biasa dan ekonomi kembali seperti biasa. Agak-agak tuan-tuan, pelaburan tuan-tuan yang lakukan, adakah ia kekal pada harga 30 sen? Dalam pelaburan saham tuan-tuan, formula adalah multiple of 10. Gandaan 10. Itu yang paling orang kata paling cikai lah. Kalau nak rugi pun tuan-tuan, memang boleh rugi. Tapi kalau tuan-tuan rugi 30 sen tuan-tuan, tuan-tuan bukan rugi RM3. Ini yang ramai tak nampak. Sebab inilah peluang yang patut kita ambil dan menunggu hasilnya di masa depan. Anggap saya nak bagi benda yang banyak kali saya ulang, tapi suka saya ulang lagi. Anggaplah tuan-tuan, tuan-tuan sekarang sedang menyemai anak-anak pokok. Bukan menyemai baja tu bawah tanah. Baja pula. Apa? Bukan anak pokok. Kalau nak tanam pokok ni? Benih. Kalau benih ni memang bawah tanah. Sekarang ni, anggaplah tuan-tuan membeli anak-anak pokok. Kan? Maksudnya, tuan-tuan tak beli pokok. Tuan-tuan beli anak-anak pokok. Anak-anak pokok, kos anak pokok dengan pokok tuan-tuan, anak pokok murah tuan-tuan. Kan? Anak pokok ni murah. Boleh beli. Berapa sen je boleh beli. Banyak kan boleh beli banyak. Akan ada anak pokok yang mati. Tetapi insya-Allah pokok yang kita jaga, pokok yang kita semai, ianya akan mendatangkan hasil 5 tahun akan datang. Dan ini yang kita nak bawakan dalam dunia pelaburan. Yang inilah peluang yang mana kita dapat menyemai anak-anak pokok sekarang. Bukan benih. Anak-anak pokok, jaga dia baik-baik. Kalau kita rugi pun orang kata anak pokok. Kos kita kecil. Tetapi jika pokok tu naik jadi pokok yang baik, berbunga dengan baik, buah dengan baik,
Masya Allah, lumayan tuan-tuan. Lumayan. Inilah kenapa sebenarnya peluang tu wujud kepada mereka yang lihat di masa depan. Yang kami ni, termasuk Ustaz Yusra ni, jangan ikut. Kan? Diorang ni jenis beli hari ni jual besok, beli hari ni jual minggu depan. Lain, itu berdagang. Okey, itu memang cepat. Diorang ni memang cepat sikit, cepat kaya diorang ni. Ganas saya tengok saya komen, berapa persen? 30%, 40%. Wow. Saya kata kalau dapat 5% sebulan pun dah syukur dah tuan-tuan. Selama ni dapat 5% setahun. Hari ni kalau 5% sebulan, atau tak payahlah tuan-tuan, tak ada masa, kita carilah saham yang boleh dapat 30% setahun. Masya Allah. Dalam tempoh 10 tahun, duit tu akan berganda dan akan memudahkan kita buat urusan, menunaikan haji, umrah dan sebagainya. Inilah peluang yang wujud dalam ketika ekonomi ada masalah. Okey, tu bahasa mudah ke Ustaz? Nak tahu nak mudah macam mana lagi? Faham tak korang ni aku cakap ni? Okey, baik tuan. Jelas kan maksudnya dia gini. Jangan letakkan, bila kita letakkan daripada awal, saham tu susah tuan-tuan. Sepatut susah tu saya kena letak susah. Sebab saya 12 tahun saya sekolah agama, untuk kelas tahfiz, dalam background agama. Tiba-tiba saya lompat masuk saham, of course benda tu sangat challenging lah. Dengan saya agak slow sikit dan sebagainya. Tapi still is not a reason for me untuk saya stop daripada belajar. Bukti dia tengok dalam komen tu, kita tengok ada Kak Roslinah Lakoi. Dia tu one of cautious haji. Dan saya banyak belajar dengan Kak Roslinah. Tuan-tuan boleh follow khususnya kepada geng-geng muslimat, perempuan-perempuan kita kan. Ramai tanya, di antaranya Cik Nur Hayati, Cik Amirah Kamil, Nurliza ke apa ni, semualah yang terlibat ni tuan-tuan boleh follow Kak Roslinah Lakoi. Dia ni Kak Roslinah Lakoi, dia tak mengaji degree apa pun. Dia cuma SPM, SRP biasa, tapi still dia hit hampir pada saya bila dia kata setiap hari more than 2-3 ribu. Duduk di rumah sambil goreng ikan. Tuan-tuan goreng ikan dapat 2 ribu. Nak tahu apa ni kan? Tapi itu the reality. Tuan-tuan saya tengok sendiri depan mata bagi portfolio dia dan sebagainya. It's not bukan sembang kerja terbang tuan-tuan. Sebab tu saya rasa macam inspire gila untuk saya go belajar. Sebab tu ingat dalam Quran Allah sebut tuan, ada 3 tips. Tuan sambil-sambil setiap kali saya haji cakap dan saya akan cerita beberapa tips. Satu tip yang pertama, Allah ajarkan ketika berlakunya kegawatan pada ekonomi Mesir ketika zaman Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan ingat dalam Al-Quran, the only surah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan hanya pada penceritaan satu cerita sahaja adalah cerita pada surahnya, surah Yusuf. Kalau surah-surah yang lain Allah akan banyak dia macam drama, tuan-tuan tengok drama di dalam scene ni dia akan ada scene lagi lah tu. Dia akan alih. Tetapi pada penceritaan surah Yusuf adalah solid bercerita tentang Nabi Yusuf AS sahaja. Bagaimana dipenjarakan, bagaimana Allah angkat dia dan sebagainya, difitnah dan sebagainya. Maka Nabi Yusuf AS ni ketika mana dia dipenjarakan, maka Raja Mesir ketika tu bermimpi, ada satu mimpi yang Allah datangkan berulang kali. Di antaranya dia nampak 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Maka panjanglah tafsir mimpi tersebut. Maka ditanya kepada semua ahli-ahli cerdik pandai, cedia kawan dia. Bila ditanya, Allahumma salli alaihi wasallam, tak ada siapa boleh jawab. Datanglah seorang, ketika tu Nabi Yusuf AS duduk dalam penjara, datang seorang rakan yang duduk dalam penjara juga, tanya Nabi Yusuf AS, maka Nabi Yusuf bercerita, itu dicerita tentang akan datang satu kegawatan ekonomi, kemarau yang panjang kepada kerajaan Mesir. Maka raja ni macam betul ke, takut muhung kan, maka dah tak ada sangat dah cara, maka beri kepercayaan kepada Nabi Yusuf AS. Maka tuan-tuan tahu tip pertama apa yang berlaku ketika berlakunya kegawatan ekonomi. Apa yang Nabi Yusuf AS buat? Nabi Yusuf AS bawa tentang meletakkan tip pertama ketika dalam kegawatan ekonomi, letakkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya ujian yang Allah datangkan ini untuk Allah memberi lebih kepada kita. Dalilnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Anda boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu, yakni kita semua, dengan sedikit perasaan takut, khauf, kita rasakan takut dan bimbang, dan juga merasai kelaparan. Kerana bila tak ada makanan, tak cukup sumber, tak cukup sos, maka kita akan lapar. Dan kekurangan dari sudut harta benda. Dan hari ni kalau kita tengok ramai orang mula duk kecoh. Artis-artis nak bantuan
netizen kecam, semua tuan-tuan sebutkan. Allah dah cerita 1400 tahun lepas, inilah yang akan berlaku bila diuji dengan harta benda, semua akan panik. Datangnya anxiety, datangnya depression, datangnya masalah-masalah sampai sakit mental, disebabkan masalah harta benda yang Allah dah sebut 1400 tahun lepas, dan Allah kata, dan berilah kabar gembira kepada golongan orang-orang yang bersabar. Sebab tu tips yang pertama ketika berlakunya fasa kegawatan ekonomi ni tuan-tuan adalah letakkan kesabaran untuk kita memandang dengan pandangan hikmah. Pegang satu benda. Tuan-tuan, kita tak boleh nak ubah takdir yang Allah datangkan kepada kita. COVID-19, kegawatan ekonomi, ni kena PKP, duduk di rumah dan sebagainya, kita tak boleh nak ubah perkara tersebut, tetapi kita boleh ubah cara pandang daripada takdir yang Allah tetapkan kepada kita dengan pandangan hikmah untuk kita ambil ruang ni sebagai peluang, bukan sebagai tumpu kepada masalah semata-mata. Jadi ingat tip bersama yang Allah ajarkan dalam Al-Quran ketika melalui fasa wabak ataupun kegawatan ekonomi adalah meletakkan sepenuh keyakinan ini adalah ujian. Seperti mana diamond lagi ditekan diamond itu, maka akan lagi mahal nilainya. Seperti mana santan lagi diperah kelapa itu, maka akan lagi keluarlah nilai ataupun santan yang kualiti itu tadi, maka sama dengan kehidupan kita. So ingat tip pertama daripada Quran adalah yakin bahawa ini adalah ujian yang Allah bagi kepada kita. Baik Haji, ramai orang yang tanya hari ini, saya tengok orang yang bertanya kepada kita, di antaranya soalan yang tanya, Haji, macam mana nak keep the momentum? Soalan daripada Amira Kamil. Untuk makluman Haji, Amira Kamil adalah face of JTT, Jamu Tun Teja. Dia di antara model lah untuk Jamu Tun Teja, dan dia di antara fighter Jamu Tun Teja. Produk kawan kita juga Haji, Syuk dan Kak Azira, dalam kelas Cik Khairul kan, semalam ada bersama kita, Masya Allah. Maka dia tanya macam mana kita nak keep momentum untuk dengan saham ni, sebab of course lah kita tengok ada orang yang dia belajar lepas tu ke laut pun ada. Ini macam mana nak keep that momentum tu. Dan sambil-sambil tu saya nak minta tolong staff-staff Darul Murtada yang buat untuk minta publish sikit keuntungan tu, screenshot sikit. Haji, mereka tak start banyak je. Mereka tak dengan RM100, RM200, tapi still making 10%, 20%, 50%. Sebab saya kata jangan tengok pada berapa ratus kamu untung, tengok pada berapa ROI percentage yang kamu untung. Ni ada Syakira Rosli, Nadia Halim yang saya tengok hari ni dia untung, minta share untuk kita bagi semangat pada sahabat-sahabat kita yang lain, insyaAllah. Jadi Haji, salah seorang sahabat saya di South Africa, Ustaz. Beliau balik daripada dia South Africa, dia datang program labur saham sebelum PKP sebelum ni, dan semata-mata datang daripada South Africa, datang untuk hadir program labur saham. Dan of course dia dah ada basic sebab beliau juga dapat pendidikan awal di UiTM dalam bidang perbankan dan juga dalam bidang kewangan. So dia PM saya tadi, Ustaz, saya dia hasil tuan-tuan, Ustaz. Saya pun kagum, Ustaz. Hasil pelaburan dia buat hari ni saja dia untung dekat lebih kurang hampir 60,000. Semua hijau. Dia nak tunjuklah. Dia ada banyak kat sini. Okey, tapi nak menunjukkan bahawa jika kita tahu apa kita buat, insya-Allah dia akan beri peluang yang baik. Cuma macam inilah. Bila sebut tentang momentum ni, sebenarnya yang paling penting kan, dalam apa pun kita buat, kita berniaga, kita apa pun lah, kita bekerja sekalipun, saya sangat percaya tentang circle. Kita perlu kawan yang sentiasa menyokong usaha kita. So masalah sekarang ni kadang-kadang minta maaf bukan tuan-tuan yang menonton ni. Kebanyakan sahabat-sahabat kita, contoh, kalau kita boleh cakap, aku nak kaya lah, aku nak bantu orang lah. Macam mana biasanya kita akan ditertawakan. Ilah, engkau nak kaya? Ilah, pergilah kau. Ilah. Itu masalahnya. Jarang dapat sahabat yang betul-betul sahabat yang kata bila kita cakap, aku nak kaya, rasa kaya ni dapat tolong orang. Yang mendoakan, insya-Allah aku doa kau kaya lah supaya kau dapat tolong orang. Jarang sekali jumpa macam tu kot. Jadi bermaksud sebab itu dalam Islam pun dia kata apa, nak berkawan, nak apa pun kena nak berjaya ni kena pilih kawan. Kan, kena ada circle yang betul yang menyokong segala usaha kita. Usaha ni bermaksud bukan benda yang salah, benda yang betul. Kalau salah ditegur. Kalau betul dia akan disokong. Jadi kita perlukan circle network yang positif. Saya sangat yakin. Sebab tu selalu saya ulang juga, guru selalu pesan kat saya, apa yang kita baca hari ini, siapa kawan kita hari ini akan menentukan siapa kita 5 tahun akan datang.
Itu dia. Sebab tu orang kata, kenapa orang kaya berkawan orang kaya, dia kaya. Ramai orang biasa, dia tak nak kawan orang kaya. Dia kata orang kaya ni sombong. Orang kaya ni jahat. Orang kaya ni tak semua, tuan-tuan. Sedangkan, kita pun percaya tentang apa yang kita selalu dididik, iaitu kalau nak wangi, berkawanlah dengan orang yang berniaga minyak wangi. Jadi benda tu jelas. Jadi untuk kita kekal momentum, kita perlukan circle, iaitu first sekali adalah keluarga kita lah. Hari ni juga ramai, kadang-kadang saya lihat, ni pengalaman peribadi ya tuan-tuan, bukan pengalaman tuan-tuan. Sebelum kita buat apa pun tindakan, pertama sekali nak pasti benda ni berjaya, kalau mak ayah kita masih hidup, tolong minta restu mak ayah. Ini kena ada. Kita berniaga ke, kita nak melabur, nak buat apa pun lah. Ini kena minta restu mak ayah. Okey. Kalau isteri nak buat apa pun minta restu suami. Tak, benda ni kadang terlepas pandang. Ini pertama. Ini benda yang kena ada dulu. Kalau tu kita buat tanpa kita buat, sebenarnya tanpa restu, sebenarnya dia insya-Allah dia menjadi tapi mungkin tak kekal. Itu yang pertama. Kedua, balik kepada tadilah, kita buat apa yang kita buat hari ni untuk apa? Kalau sekadar buat untuk melabur untuk jadi kaya, kalau berniaga untuk jadi kaya, semata-mata untuk kaya, dia tak mencapai matlamat sebenar. Kan, sebab tu saya, Ustaz dan biasa kami akan kongsikan, sebelum cerita bab kaya, berapa dah banyak dah dapat, ada orang tanya, Ustaz, apa counter boleh beli? Jawapan saya adalah, sebelum bermula pelaburan saham, saya cabar tuan-tuan, pergi kaunter zakat dan tunaikan zakat dulu. Jangan cerita nak kaya, sibuk kat saham ni. Cerita tanggungjawab kita dengan Tuhan dah buat belum? Itu dulu. Kalau itu tak buat tuan-tuan, jangan mimpi nak kaya. Memang tak jadi punya. Memang tak jadi punya. Kalau jadi pun Allah bagi dia nak uji je. Lepas tu kau tengok apa jadi. Jadi sebab itu saya kata, betulkan niat apa matlamat kita nak buat untuk kebaikan kepada ummah. Ni tuan-tuan saya suka nak bagi testimoni pada Ustaz sendiri lah tuan-tuan. Saya cerita pasal Ustaz sendiri. Ustaz tak izin Ustaz, saya tengok setiap kali beliau berdagang saham, beliau melabur saham ni saya tengok. Sebelum dia buat apa-apa, memang saya tahu dia PM saya, dia PM dalam grup. Saya hari ni kalau dapat ni, lillahi ta'ala saya nak bagi. Saya dapat ni saya nak bagi. Dia tak cerita bab dia dulu. Dan Masya Allah, Allah bagi magic. Bukan sekali. Setiap kali saya tengok Ustaz buat benda tu, depan mata dan saya percaya alumni saya, kawan-kawan circle kita ni, dia tahu. Dan benda tu memang magic. Sebab tu saya kata kita sebenarnya buat apa yang kita buat, nak melabur betul dari segi ekonominya, nak mencari pendapatan, nak mencari apa. Tapi ramai dia jadi hanging lah. Dia tak boleh breakthrough. Sebab apa? Ada sekatan-sekatan yang sebenarnya tanpa sedar kita lakukan benda tu. Sebagai contoh, kita kurang sedekah, kita tak buat zakat. Tapi nak duit ni, kan tak minta restu mak ayah, tak minta restu suami sebagai contoh lah. Benda ni sangat penting sebab ini saya lihat ramai yang tak lepas tu, dia tak break out lah rasa saham tu. Dia resistant. Sebab dia yang block, dia tak sedar yang dia block diri dia sendiri. Akhirnya dia tak jadi, dia kata, Tuhan tak bagi aku lah, ni bukan aku punya lah, tak boleh lah, nasib lah, ni korang je boleh, aku tak boleh. Dia salahkan nasib, dia salahkan takdir. Jangan kita yang tak usaha dengan betul dan mungkin ada halangan yang kita terlepas pandang. Okay? Ni bukan nak menceramah sebab pakai kopiah tuan-tuan, saya bukan ustaz. Tapi ini pengalaman pahit saya, pengalaman saya sebelum ini, melakukan kesilapan ini, menyebabkan Allah duga tu macam-macam. Sebab itu bila saya berkongsi ilmu pelaburan tuan-tuan, sebenarnya akhirnya untuk apa? Matlamat pertama saya selalu ingatkan, saya kata, jangan cerita untung. Cerita berapa banyak kau nak bagi dulu. Kalau boleh, bagi dulu. Ya Allah, aku nak, bagilah aku untung 10,000. Saya cabar. Bagi 1,000 sedekah dulu. Barulah mudah benda tu. Sebab tu separuh orang kenapa? Dia buat jadi je lah. Kenapa dia buat jadi? Ustaz buat jadi je lah. Macam mana boleh untung saya buat tak jadi? Mungkin kat situ juga ada halangan-halangan yang kita terlepas pandang. Jadi sebab itu saya suka share, kalau nak pastikan kita terus momentum ni bagus, pilih kawan yang betul, circle yang baik, yang sentiasa menyokong. Itu kena buat lah. Itu kena buat. Okey, baik. Jelas tuan. Saya tertarik dengan perkataan Najib tadi. Sebelum cari kaunter pun nak beli, cari dulu kaunter saham, kaunter zakat. Sebab kadang-kadang tuan kita suka mengambil hak, kita nak Allah tunaikan hak kita sebelum kita tunaikan apa yang Allah tetapkan hak yang perlu kita tunaikan dalam agama. Sebab tu betul lah. Ramai bila saya jadi penasihat beberapa syarikat yang tak boleh sebut nama lah, dia multi-million company, saya bahagian syariah lah. So bila
Kita tengok kebanyakan syarikat-syarikat yang jatuh adalah ketika mereka culas dalam bab zakat, Haji. Dan ini, dan saya tunjuk kepada Encik Khairul betapa ramainya bukti-bukti dalam bab yang ketika mereka mengabaikan cuma 2.5% hak yang Allah tetapkan berkaitan zakat. 32 kali Allah ulang dalam Quran. So bila dia culas 2.5%, Allah tak ambil 25%, Allah ambil 200%, 100% sampai habis. Kacau bila rumah tangga dan sebagainya. So please take note untuk semua yang malam ni tunaikan zakat. Walaupun mostly daripada kawan-kawan kita ni belum terlibat lagi dengan dalam saham pun, tunaikan zakat dan percaya Allah akan futuh perjalanan kita tu dengan perjalanan yang kita takkan sangka-sangka pun Allah akan buka. Tu tip lah. Dan tip yang kedua daripada Al-Quran, ketika fasa kegawatan ekonomi, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dalil daripada ayat ke-47 surah Yusuf agar bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan jangan putus asa. Maksudnya, bayangkan Allah dah cerita dah, kata nanti kamu punya negara 7 tahun subur dan 7 tahun akan didatangkan dengan fasa kegawatan. Tuan-tuan, they are not looking that as a problem, tetapi they are looking for a solution. Maka apa yang Nabi Yusuf buat? Nabi Yusuf arahkan kita pulun sungguh-sungguh 7 tahun ni menjadikan peluang untuk kita nak recover lagi 7 tahun ke depan. Maka sebab tu hari ni jangan pandang masalah sebagai total destruction, tetapi pandanglah masalah sebagai satu peluang untuk kita ambil. Bukti dia apa hari ni ramai mana kawan-kawan. Saya 3-4 hari lepas saya meeting dengan Pak Din. Pak Din adalah founder kepada Nesti. Dia making 300 million per year sale. Dia orang jual vape lah. Walaupun vape pada saya kata tidak mengatakan benda itu sebagai benda yang untuk tuan-tuan buat sama, tapi saya nak cerita tentang bagaimana Allah boleh takdirkan dengan peluang ni modus operandi bisnes mereka bertukar. Daripada jual vape, hari ni dia orang jual hand sanitizer. Hand sanitizer tu tuan-tuan buat sale berjuta sebulan. Sebab dia kata, Ustaz, saya ada beberapa, hampir 1,000 orang staff yang saya kena bayar gaji sampai juta lebih setiap bulan. So apa yang dia orang tak jadikan tu untuk menangis di rumah berjemaah, tapi dia orang manfaatkan daripada jual vape, hari jual hand sanitizer, tuan-tuan, untuk selamatkan orang daripada bakteria, COVID dan sebagainya. So dia not looking as a problem, dia looking as a opportunity untuk dia betulkan. Bukti dia apa juga? Banyak hari ni kawan-kawan kita macam Haji kata tadi, Afrika boleh untung RM60,000, dan saya sendiri pun minggu lepas baru saya start aktif balik dengan saham sebab hari tu dah fasa teruk sangat. Bila 2-3 minggu kan tukar kerajaan lah apa semua, so memang market kita agak tak best. So minggu lepas baru saya start balik. Alhamdulillah minggu lepas untung hampir 5-6 ribu, minggu ni hampir 15 ribu. So bukanlah terlalu besar pun, saya tak sampai 1 ribu juga saya tak. Tapi still can making a money bila kita tahu di mana kita nak masuk. Dia kata, Ustaz, macam mana kami nak tengok? Kami tengok kebanyakan tengok tuan tu dari kenaikan dia. Bila setiap kali kejatuhan akan adalah kenaikan-kenaikan yang akan wujud. Sebab saham KLCI kita, bursa Malaysia dah total jatuh. So of course lah dia akan rebound, dia naik balik. Contohnya macam kita tengok dengan asbab COVID-19 sekarang, jangan putus asa kan. Contohnya macam company-company yang melibatkan pada Allahumma salli alaihi wasallam seperti healthcare, glove, farmasi. Company ni akan bergerak, dia akan naik. Sebab apa? Government umumkan baru ni nak tambah 5,000 katil hospital. So company apa? LKL naik. Company BC Mall, company yang melibatkan glove, top glove, Harta Lega, Supermax. So of course itu adalah peluang lah yang kita boleh ambil. Sama macam kita berniaga kan. Saya yakin ramai kawan-kawan kita yang berniaga dalam ni. So bila kita tengok dari segi perniagaan kita, okey, kalau kita tengok orang lapar, so apa orang akan beli? Orang akan beli makanan. So kita waktu tu lah kita nak buka kedai makan. Ni dah orang dah kenyang baru nak buka kedai makan. Mau meninggal lah. Sekarang baru ada kalut-kalut. Saya tengok ada founder-founder yang nak buat hand sanitizer Haji. Walhal sekarang ni ya mungkin dia boleh menjual. Bayangkan sekarang dia R&D produk, bulan depan baru sampai hand sanitizer. Sedangkan waktu tu mungkin dah mula dah lambatkan dalam market. So bila demand sedikit, supplier banyak, maka ke situ akan berlakunya pembuangan harga, menangis tak berlagulah waktu tu. So ni macam Haji tunjuk berkaitan global financial. So kita fahamlah tip yang kedua yang Allah ajarkan dalam Quran yang kita kena ambil tahu semua, jangan putus asa. It's okay untuk kita sedih, tapi it's not okay untuk give up. So pegang elok-elok. Jangan kalah dengan emosi. Kegawatan pasti akan berlaku, tapi kita look
sebagai opportunity untuk kita bangun bersama insya-Allah. Baik, sama-sama insya-Allah 800 900 orang ni kita share untuk lebih ramai orang dapat manfaat insya-Allah. Mungkin ada kawan-kawan sebab ramai yang PM dan mesej dia kata ustaz kami tak dapat notification live. Walhal kami dah buat first. Kami dah ni tapi dia tak naik notification. Saya pun tak tahu Mangkuk Ayun juga kadang-kadang Facebook ni Haji jom kita beli Facebook je. Dan kita jumpa masuk YouTuber kita abang dia jangan buat lolak sangat. Orang nak mengaji ni. Minta maaf tuan nak tu saya tak nak bantu tuan sebab walaupun dia dah set first tapi tak naik juga. Jam lah tuan nak buat macam mana. Saya pun tak tahulah nak buat macam mana. Jadi minta bantu untuk share di page masing-masing, tuan-tuan share di Facebook, di WhatsApp dan untuk kita bagi manfaat untuk kita. Tadi dah sampai 1000 lebih dah. Habis sekarang mungkin dia dah kata okey saya nak terus beli saham, dia keluar dan terus beli saham kot. Jadi Haji kita nak tanya juga ni ada beberapa orang yang tanya dia kata Haji saya duduk di luar negara. So macam mana saya nak beli saham di luar negara ni? So tu soalan lah yang tanya Haji. Duduk di luar negara? So nak beli saham luar negara? Nak buat account, nak apa semua tu. Sebenarnya hampir seluruh dunia ni kita berada di mana pun tak ada masalah. Kita dekat mana pun lah, kat Indonesia ke, kita kat Malaysia ke, kita dekat South Africa ke. This is my friend, kawan saya tu berada di Afrika tapi dia berlabur dalam saham di Bursa Malaysia kan. Dan dia juga boleh terlibat sebenarnya bukan di mana sebenarnya hari ni dan dengan era teknologi semua orang boleh melabur di seluruh dunia. Okey, termasuk kalau kita hari ini berada di Malaysia, kita boleh memiliki saham Facebook, kita boleh memiliki saham Apple, kita boleh memiliki saham Netflix, kita boleh memiliki saham Starbucks. Okey. Itu untuk di Amerika Syarikat walaupun kita di Malaysia. Bermaksud di mana saja kita berada, kita hanya perlu buka akaun di bank-bank pelaburan yang diiktiraf dalam setiap negara dan mereka akan menyediakan platform ataupun tempat untuk kita buat urus niaga pelaburan saham. Sebagai contoh, saya akan sharekan bagaimana sekiranya saya membuka akaun dengan RHB Trade Smart. Sebagai contoh, saya akan share untuk makluman dan saya tengok ada juga orang bertanya, Ustaz untung 6,000, 7,000 tu berapa modal? Tuan-tuan, tak ada labur 100 dapat 7,000 tuan-tuan. Tak ada labur 100 boleh dapat 1 juta tuan-tuan. Tak masuk akal. Bermaksud sebenarnya kalau untung tu besar, modalnya biasanya akan agak besar. Sebab itu jangan tengok keuntungan orang. Tengok pulangan tuan-tuan. Tengok pulangan. Labur 1,000, 10%, 100. Labur 100, 10%, RM10. Sama, dia tetap 10%. Ini kena faham. Kita bukan nak cerita banyak kau untung. Sebab kena ingat, kalau tanpa ilmu modal yang besar juga boleh mengalami kerugian yang besar. Okey, jadi kena hati-hati di situ. Ini bukan soal modal. Alright, dan saya akan sharekan contoh saya berada di Malaysia atau anda berada di mana saja anda nak berada. Okey. Saya akan sharekan screen untuk you tengok macam mana kita boleh menggunakan platform-platform yang ada. Okey, sebagai contoh saya di Malaysia atau tuan-tuan ada di Indonesia, tuan-tuan ada di Brunei, tak ada masalah. Okey. Yang mana setiap negara akan ada platform seperti mana tuan-tuan nampak di skrin nanti. Okey. Yang mana di sinilah tempat kita buat urus niaga saham kita. Yang mana untuk pembukaan akaun ini, tuan-tuan ramai yang tak tahu juga, ni saya nak kena beritahu ni. Syarat untuk buka akaun saham ini adalah 18 tahun ke atas. Kedua, right, kita perlukan salinan penyata bank untuk kita buka. Haji, saya nak buka dengan RHB ni. Saya kena ada akaun bank RHB ke? Tidak. Mana-mana penyata bank yang kita ada. Alright. Ketiga, syarat seterusnya adalah diperlukan salinan slip gaji kepada mereka yang bekerja. Kalau saya Haji, saya suri rumah tangga, tak ada slip gaji, boleh ke? Tak ada slip gaji, macam nak buka? Gunakan slip gaji suami sebagai dokumen sokongan. Okey. Haji, saya usahawan, saya tak ada slip gaji. Gunakan dokumen sokongan tambahan iaitu penyata bank syarikat dan juga dokumen pendaftaran syarikat untuk menyokong permohonan. Okey. Kalau saya masih belajar Haji, umur 21 tahun, tak ada pendapatan, masih belajar, macam nak buat akaun saham? Perlukan dokumen sokongan tambahan iaitu slip gaji ibu atau ayah dan penyata bank ibu atau ayah sebagai dokumen sokongan. Itu saja. Dan pembukaan akaun buat masa ni di Malaysia untuk wanita saya difahamkan percuma,
Kalau tak percuma pun kebanyakan bank menyediakan pembukaan akaun secara percuma ataupun pembukaan perprosesan pembukaan akaun hanya dikenakan RM10.60 sahaja. Dan ini yang anda lihat di skrin saya sekarang adalah adalah platform yang saya nak buat urus niaga di Bursa Malaysia, tetapi mungkin saya nak bawa sekarang ni ke Amerika. Sebagai contohlah, saya berminat nak beli contoh saham Apple. Apa saya buat? Platform yang sama, saya tukar kepada pasar ni di Malaysia ni, saya tukar pasar ni, saya pergi ke pasaran saham di New York Stock Exchange. Kan? Tak kisahlah anda di mana pun, anda boleh dapatlah platform ni dan saya bawakan anda ke Amerika Syarikat. Dan contohlah sekarang saya nak belilah saham Starbucks. Contoh, Starbucks sekarang ni saya tahu perniagaan Starbucks juga terjejas sebab orang tak boleh minum kan. So terjejas. Harga saham $65 per share. Dan saya boleh beli saham ni. Saya belilah. Tadi Ustaz kata nak beli saham Starbucks 1 unit. 1 unit kali $65 kali dengan RM4, kita dah boleh beli saham syarikat Starbucks dengan modal serendah tak sampai RM500. Okay. Jadi sama, konsep yang sama, kita berada di mana sahaja, kita boleh buat urus niaga pelaburan di seluruh dunia. Mudah. Mudah. Cuma kita kena tahulah bila nak labur syarikat luar negara ni, pastilah dia syariah atau tidak. Kan? Contoh Starbucks ni patut syariah. Cuma di luar negara dia tak ada logo syariah tuan-tuan. Kita kena buat kajian. Tapi untuk di Malaysia, kan saya tunjukkan di Bursa Malaysia, setiap syarikat itu disimbolkan dengan patuh syariah. Sebagai contoh, saya ambil je saham-saham yang paling aktif didagangkan hari ini di skrin yang anda nampak. Contohlah saya nak beli saham yang saya sebut A-Asia. Saham A-Asia harga sahamnya 79 sen sesaham. Kali minima 100 unit. Untuk Malaysia, minima 100 unit. Saya tekan sekarang lah tuan-tuan. Ini bukti hidup. Saya tekan sekarang 100 unit, 0.79 sen. Kan? Saya tekan button, beli. Mudah aja tekan button beli. Saya belilah saham tu. Dan saya tutup laptop. Dah lah, saya dah jadi pemilik saham A-Asia. Dah. Saya tak suruh kita tengok saham ni, lepas tu kita tiup, dah hembus. Naiklah. Tak payah tuan-tuan. Banyak kerja lain nak buat tuan-tuan. Sebab kita memiliki pegangan dalam syarikat. Dan sebab itu sebenarnya mudah untuk kita buat urus niaga di mana saja kita berada, kan? Kita boleh terlibat dengan pasaran-pasaran yang ada di seluruh dunia. Jadi tuan-tuan, Malaysia pun tak beli, jangan sibuk luar lah tuan-tuan. Malaysia pun tak faham, tak pergi sibuk beli Starbucks. Pergilah. Jam. Okay, tuan jelas Antana. Dia gini lah, dia orang kata mastery on your local first. Kita cuba faham bagi game Malaysia dulu, insya-Allah luar akan jadi mudah. Ataupun saya rasa macam ni lah, mudahnya kalau kita orang yang baru belajar, kita fikir logik ya tuan. Logik pun dah cukup. Contohnya bila fasa COVID-19. Saya bagi contohnya macam Zoom sendiri, saham Zoom. Jadi company Zoom tu sendiri dalam fasa bulan 2 COVID-19 ni dia buat kenaikan lebih dari 50%. Sebab kenapa? Sebabkan orang dah tak tahu nak buat menatang apa, meeting semua menggunakan Zoom. So apa yang berlaku? Saham Zoom naik daripada $100 kepada $150. Maksudnya kalau tuan-tuan letak 100, tuan-tuan nak dapat RM150. Contoh, sebagai contoh. So kalau kita tengok dalam bentuk kajian, apa yang berlaku? Seorang jadi pakar ekonomi dunia dia buat kajian, dia kata manusia ketika berlakunya fasa-fasa macam ni, dia panggil fasa kegawatan ekonomi, yang kedua fasa wabak. Wabak ni kalau kita tengok sebelum ni pun pada tahun 2008-2009 berlaku juga wabak dan berlakunya kegawatan ekonomi. Di antaranya waktu tu H1N1 kan, waktu tu kan semua babi ya tu kan, H1N1 semua babi kan. So 2008 tu, so apa yang berlakunya kegawatan ekonomi. So pattern dia dua sektor ataupun dua bisnes yang akan naik. Yang pertama adalah bisnes berbentuk insurans. Insurans ni maksudnya bukan jual insurans tu, tapi insurans adalah benda-benda yang melibatkan keselamatan. Apa makna keselamatan? Contohnya orang yang jual ubat, orang yang jual suplemen, orang yang jual hand sanitizer, orang yang jual ubat-ubat yang lawan bakteria, ataupun yang buat servis yang melibatkan basuh rumah, basuh office,
basuh kenderaan, basuh tubuh badan dan sebagainya. Masa company-company yang melibatkan protection kepada manusia, maka dia akan bagi benefit. Okay, tengok Zoom video communication dalam tempoh berapa kan? Daripada bulan 1, kenaikan dia, gila Haji dia naik. Yelah, 50%. Hampir 100% tuan-tuan. Yep, 100%. Kan, 100%. Okey, ni graf dia. Ni Zoom ni. Zoom yang kita guna ni Zoom. Saya Zoom dan saya OBS kepada Facebook. Ini bukti hidup tuan-tuan. Ini bukan sembang gajah terbang tuan-tuan. Sebab 27 hari bulan 1, harganya $70. Hari ni $140, 100%. 100% dalam 2 bulan 2 bulan. So, tadi kata Ustaz kalau modal rendah, so kalau you masuk company-company macam ni, of course walaupun modal rendah, you boleh maksimalkan keuntungan. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz kenapa Ustaz beli BC Mall? Saya untung 15,000 lebih kurang 2 hari lepas. So BC Mall, kenapa saya masuk BC Mall? Sebab BC Mall adalah company yang supply equipment untuk hospital di Malaysia. So of course lah bila government umumkan suntikan untuk nak bagi 1 billion kepada KKM takkan nak buat duit tu nak beli sardin kot. Takkan nak beli ni, of course lah nak beli equipment, nak supply untuk pesakit-pesakit yang dah dilambatkan di hospital. So sebelum government umumkan benda tu ni, so saya beli siap-siap. So bila saya dah beli, of course dia akan naik disebabkan company tu dapat projek. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita berniaga nasi ayam, tiba-tiba government umum, okey kita memberi peruntukan 1 bilion kepada bisnes nasi ayam Cik Kia. So apa yang akan berlaku pada Cik Kia? Of course lah Cik Kia nak supply kepada 100,000 anggota KKM, dia perlukan upgrade peralatan, dia perlukan staffing, dia perlukan manpower, dia perlukan sistem. Kalau dulu dia masuk untuk 100 orang, sekarang nak masuk untuk 100,000. Takkanlah dia seorang meninggal dia tuan-tuan, nak masuk 100,000, nak sembelih ayam pun pening kepala. So apa akan berlaku? Dia akan expand sebab dia dapat 1 billion peruntukan. So sama company-company pun akan buat benda yang sama. Lepas tu kata pakar ekonomi dunia dia kata yang pertama, siapa yang melibatkan diri dalam isu contohnya produk-produk, siapa yang ada OEM, kilang OEM, dia fokus kepada produk-produk yang berbentuk protection kepada manusia, you akan untung dan you akan terpaksa kaya. Yang kedua, apa akan berlaku tuan-tuan? Kalau kita tengok peluang dia, lepas orang dah dalam keadaan fasa ketakutan, sekarang fasa ketakutan dah mula okey sikit dah. Lepas tu orang berani keluar, orang dah mula okey sikit, tak takut sangat dah, maka orang perlukan yang kedua adalah hiburan. Saya jangkakan insya-Allah saham Facebook akan naik. Disebabkan, saya tak tahu Haji kalau salah, saya tegur saya. Sebabkan sekarang orang duduk rumah, orang tak ada buat binatang apa, orang akan mula main Facebook, orang main Instagram, orang akan main TikTok. Sekarang ni sampai pelik-pelik konten-konten orang. Sebab dah tak tahu nak buat apa. Buat challenge dan sebagainya. So benefit itu akan dapat kepada Facebook. Dan sekarang sebab tu kalau kita tengok, company-company dah mula banyak ads. Sebab dia tahu ramai conversion orang yang mula tengok Facebook. Saham Netflix saya yakin insyaAllah akan naik. Sebabkan orang duduk rumah, orang akan nak tengok cerita. Sampaikan dia ulang khatam 3-4 kali. Kalau khatam Quran kan dapat pahala banyak dah. Tapi dia buka Netflix tu, dia tak tahu dah nak tengok cerita apa. Sebab apa? Sebab itu adalah pattern manusia. Selepas dia duduk dalam fasa ketakutan, dia perlukan hiburan. So dengan hiburan itu membuatkan dia nak ubah hati dia yang duka lara ni. So faham bagi elok tuan-tuan, dalam kegawatan ni banyaknya peluang-peluang. Jangan kita hanya duk bincang tentang masalah, maka kita akan nampak pada masalah. Maka Haji nak tanya, ramai orang kata Haji, apa proses permulaan kepada newbie? Macam saya, macam kawan-kawan yang lain ni, yang newbie ni. So apa fasa yang perlu kami buat? Contohnya macam sekarang ni nak buka akaun tak boleh Haji kan? Haji untuk nak kalau HB, Maybank, CIMB, apa semua tu tak boleh. So apa yang diorang boleh buat? Yang ni hampir 900,000 orang ni, apa yang kami mampu buat? At least kami tak ada lah boleh tengok saja kan, duk kompang kami tengok saja. So apa yang mampu kami buat? Minta Haji advice sikit. Sebenarnya dalam keadaan hari ini kita sedikit mengalami kesukaran untuk membuka akaun kerana kebanyakan bank di Malaysia yang mana kita nak buka akaun ni kita perlu ke bank, kita perlu tanda tangan dokumennya. Walaupun setengah pihak membantu menghantar kurier dokumen ke rumah tapi masih perlu diproses. Cuma kesan daripada PKP, kebanyakan bank juga mengurangkan pekerja menyebabkan proses pembukaan akaun agak berlaku kelewatan dan mungkin akan dapat dalam proses 2 hingga 3 minggu. Paling cepatlah kami di pihak bank kami pun mengalami masalah yang sama dan mengalami masa lebih daripada sebulan.
Jadi itu pertama. Tapi bagi saya akaun ni nombor 2. Kalau kita ada akaun kelang kabut hari ni pun, ramai tuan-tuan saya tengok ramai yang kelang kabut, ramai yang gelojor. Sebab tengok sahabat-sahabat dah untung. Sebenarnya jangan. Selama ni ingat pada diri kita balik 40 tahun dulu aku tak tahu pun peluang ni. Kenapa macam besok kalau aku tak melabur aku akan ketinggalan? Dia tak ada perkataan ketinggalan. Tetapi kita perlu bertindak dan membuat persiapan diri. Okey? Dan apa yang perlu dibuat? Perkara pertama adalah bagi saya, tuan-tuan boleh sama ada di Facebook saya, kan, di Haji Muhammad Asri, di laman web saya, aplikasi yang saya lakukan, sebenarnya semua benda-benda yang kita boleh dapat maklumat secara di hujung jari dahulu. Bermaksud kita kena faham apa peluang dan ruang yang ada dalam dunia pelaburan. Itu dulu. Dan kena faham apa risiko yang kita nak ambil. Jangan dengan seronok tuan-tuan. Kami ni memang seronok sebab untung. Kan? Sebab kami tak cerita yang kami rugi. Itu kena faham. Sebab apa nak cerita yang rugi? Bila kita cerita buat rugi, dia akan menarik lagi banyak kerugian. Jadi kita cerita yang baik-baik. Sebab pelaburan ni memang ada untung dan rugi. Jadi kita kena kenal pasti produk pelaburan yang kita inginkan. Itu dulu. Dengan cara, mungkin hari ini nak terlibat dengan pelaburan saham. Saham ni apa Tuan-tuan boleh layari laman web Bursa Malaysia. Fahami Bursa Malaysia ni apa? Kan? Fahami produk-produk yang ada di Bursa Malaysia. Kan? Yang mana halal, yang mana tak boleh, yang mana boleh. Berapa modal permulaan. Semuanya ada. Okey, kat Facebook saya pun hampir setiap hari saya berkongsi. Jadi tengok di situ dulu. Okey, dapatkan maklumat-maklumat tentang pelaburan yang ingin dilakukan. Dan pastikan anda layari 2 laman web utama di Malaysia. Laman web pertama, laman web bursamalaysia.com. Itu adalah autoriti di Malaysia. Diikuti dengan laman web Suruhanjaya Security Malaysia, www.ac.com.my. Alright, dan seterusnya laman web ketiga, Bursa Marketplace. Laman web yang disediakan oleh Bursa Malaysia, portal informasi tentang dunia pelaburan saham yang ada dalam negara. Dan untuk makluman, saya merupakan social influencer atau duta kepada Bursa Marketplace, Bursa Malaysia. Jadi boleh layari laman web yang saya nyatakan. Itu dulu. Ambil langkah yang pertama. Baca, fahami, dapatkan buku-buku yang ada di pasaran, kan. Banyak dah boleh beli secara online, ada yang e-book dan sebagainya. Fahami itu dulu. Jangan sibuk nak melabur lagi tuan-tuan. Belum. Tak ada apa nak kejar pun. Bayangkan 40 tahun dulu kau tak nak tahu, tiba-tiba PKP ni berlaku, kau akan kelabut nak terlibat dengan saham. Pergilah. Kan? Kau ke laut nanti. Tu bahasa mudah faham. Kan? Sebab bila kita faham, baru kita tahu apa risiko dia. Okay, saya ulang. Tulislah komen kat bawah tu yang saya dah sebut. Bursamalaysia.com. Kan? www.ac.com.my. Kan, www.asriahmadacademy.com. Itu semua banyak maklumat perkongsian saya buat hampir saban hari. Berkongsi ilmu. Kan, sebab masyarakat masih terjebak dengan benda-benda yang salah. Tak tahu beza nak beza dah forex dengan saham pun tak tahu. Tak boleh. Kena faham produk yang kita ingin laburkan. Alright. Kedua, barulah kita cari jalan untuk buka akaun. Tapi kalau tak buka akaun dulu pun, saya ulang, tak ada apa nak ketinggalan kapal pun. Tak ada rasa dosa pun. Tak ada akaun saham ni. Relax lah. Kan? Relax. Sebab you kena faham dulu. Cari maklumat-maklumat dan baru buka akaun dan boleh mulakan pelaburan. Kecil-kecilan. Cuma kena faham. Bila anda mula melabur, pertama, saya bagi tip. Pertama, pastikan jumlah pelaburan yang anda buat boleh melepasi kos brokerage. Kos yang dikenakan oleh pihak bank. Sebab kalau anda melabur RM100, saham tu mungkin naik 50% sekalipun, belum tentu tuan-tuan untung. Sebab ada kos yang dikenakan, iaitu 3 jenis kos. Kos brokerage, kos clearing fee dan kos stamp duty. Walaupun dia minima, tapi kalau pelaburan anda RM100, anda tak boleh jadi pedagang. Saham tu naik 5% pun tuan-tuan tak boleh untung. Sebab ada kos yang dikenakan. Jadi kena faham kos yang terlibat. Okey? Dah faham kos yang terlibat, next kenapa? Pilih saham yang betul. Dan apa tips dia? Ni saya bagi. Tips kalau tak ada masa langsung lah, tolong jangan main tikam nombor tuan-tuan. Ini bukan tikam nombor. Pertama, senang je, saya bagi mudah faham. Pertama,
pilih saham syarikat yang anda faham perniagaan dia. Jangan jadi hero. Ustaz beli BC Mall. Tuan-tuan tak pernah dengar BC Mall tu apa? Kan? Ustaz beli VIS. VIS tu binatang apa? Tak pernah dengar perniagaan VIS tu apa? Jadi kenapa tidak tuan-tuan bermula melabur dalam syarikat yang tuan-tuan faham? Kalau tuan-tuan faham perniagaan Asia, tuan-tuan yakin dengan perniagaan dia boleh pulih apabila selepas COVID, tuan-tuan belilah saham Asia. Sebab tuan-tuan tahu bisnes dia adalah penerbangan. Kalau tuan-tuan yakin tadi saham di luar negara, contoh saham Facebook, saham Apple, saham Starbucks hari ini terganggu, terjejah disebabkan orang tak boleh berbelanja, tak boleh beli telefon, tak boleh kilang tutup. Tapi tuan-tuan yakin perniagaan Apple, perniagaan McDonald, perniagaan Starbucks akan pulih kembali selepas COVID yang mana perniagaan akan bergerak seperti sedia kala. Tuan-tuan labur syarikat tu, bermaksud tuan-tuan faham perniagaan yang tuan-tuan laburkan. Itu asas utama. Kalau itu tuan-tuan tak faham, kau jangan ceritalah langit bintang bulan nak cerita teknik lain. Itu dulu. Dah faham tu, kita tengok di depan. Saya tak nak main nombor-nombor ni, saya nak tengok di depan. Adakah tuan-tuan yakin syarikat yang tuan-tuan laburkan tadi boleh bertahan dalam keadaan COVID dan boleh kembali sedia kala berniaga selepas COVID? Dah itulah pelaburan saham. Dah, tak payah cerita banyak. Itu clue susah. Saya tengok ramai main tekan nombor Ustaz. Dia main tekan je, wah. Naik untung, wah. Macam judi lah aku tengok apa ingat nombor ekor ke apa ni? Ni yang berlaku. Jadi saya dah bagi tip cara pertama, fahami perniagaan dan perniagaan yang anda laburkan ini, tuan-tuan yakin ia akan pulih selepas COVID-19, selepas kegawatan ekonomi, pilihlah saham tu dan duduk diam-diam. Dah selesai. Tak jelas tuan. So sebenarnya tuan-tuan saham itu adalah kehidupan. Macam saya kata tadi macam musim-musim kita duduk rumah. So apa akan berlaku? Orang akan banyak window shopping, duduk di rumah, buka Lazada, seronok Lazada sekarang. Dan daripada kita beli Lazada, lebih baik kita beli company yang urus payment gateway Lazada. Contoh saya share hari ni, alhamdulillah saya untung tadi saya jual company Revenue. Company Revenue ni apa dia? Dia adalah yang uruskan, pagi tadi saya untung 3,000 haji untuk Revenue. So Revenue ni dia uruskan payment gateway untuk Lazada. So apa yang akan berlaku? Of course lah bila orang banyak membeli daripada 27 hari bulan hari tu ada sale Lazada, apa tu sekarang pun ni macam-macam sale yang dibuat dan sebagainya. So bila orang membeli, setiap transaksi Revenue akan dapat untung dan of course dari pasal PKP orang lagi banyak membeli. Karena orang kata tak ada duit tak, orang masih membeli. Kitaran pembelian dengan online itu sangat laju. So saya duk tengok shopping saja, saya pun shopping juga. Saya shopping saham yang urus sistem Lazada itu lebih baik. So saya kata saham itu kehidupan. Kita bukan prediction. Kalau tuan-tuan predik, macam Haji kata tadi, kita sedang main judi. Apa beza kita main judi? Sama je lah kita main tiket, kita harap-harap naik. So no. Saham adalah perniagaan yang kita yakin dengan perniagaan tersebut barulah kita melabur. So basic knowledge yang perlu kita tahu untuk semua. Satu sahaja, you faham apa itu perniagaan, you study tentang company itu untung ke rugi. Of course lah kalau tuan-tuan pergi nak melabur, tuan-tuan 10,000 di tangan tuan. Tuan-tuan pergi di satu pasar raya, tuan-tuan tengok ada 10 syarikat. Yang syarikat ni jual tudung, yang sini pun jual tudung. So tuan-tuan kena decide untuk tuan-tuan melabur yang mana. Yang kawan ni tudung ni tuan-tuan, tudung zaman Fir'aun. Tudung dengan lusuhnya, pattern zaman jadi bunga besar-besar. Itu zaman Jepun memerintah boleh lah untuk zaman bunga raya, bunga hantu, bunga raya, bunga besar-besar tu. Sekarang orang tak pakai pattern tu, orang pakai mungkin tudung yang patternnya lain dah. Orang pakai tudung bawal, orang pakai tudung shawl, ikat macam hantu pecah atas ni. Orang pakai yang ada buah, ada astro, ada kepala satu. So, kita nak invest duit cash kita pun kita memilih syarikat yang kita faham ada inovasi, ada demand. Dan dia ini syarikat yang ada visi dan misi yang jelas. Itulah saham. Nak melabur, kita akan buka di Malaysia Stockbiz. Kita akan buka di Bursa Marketplace. Kita study dulu saham apa. Contohnya, Petronas. Kita baca, tengok apa Petronas punya planning. Kalau selepas wabak ni dia orang buat apa. Kita nak melabur pada saham MyEG yang uruskan sistem immigration. Of course kita akan study. So itulah saham sebenarnya tuan-tuan. Dia tak ada magic yang pelik-pelik pun yang kita nak kita tinggi dan sebagainya lah. Jadi sebab jadi alhamdulillah confused. macam mana? Ustaz,
Mungkin orang confuse Ustaz sebab diorang ingat saham ni tuan-tuan. Saham ni tak ada tempoh matang tuan-tuan. Pelaburan skim-skim cepat kaya ada tempoh matang. Saham ni tak ada tempoh matang. Tuan-tuan beli, tuan-tuan boleh simpan selagi syarikat tu wujud. Tak ada masalah. Tuan-tuan boleh simpan 5 tahun, 10 tahun. Tak ada masalah. Dan kalau tuan-tuan beli contoh saham tu 30 sen, saham tu turun 10 sen, tuan-tuan rugi 20 sen. Tapi selagi tuan-tuan tak menjual saham tuan-tuan, tuan-tuan masih memiliki saham tersebut, tuan-tuan hanya perlu tunggu ekonomi kembali pulih, saham semakin pulih, harga saham melonjak naik contoh daripada 30 sen turun ke 10 sen, tuan-tuan tak rugi apa-apa sebab tuan-tuan dah bayar saham tu 30 sen. Atas kertas tuan-tuan rugi 20 sen tapi tak ada bayaran dikenakan sebab tuan-tuan dah bayar 30 sen. Dan bila saham tu melonjak kembali, naik RM1 sebagai contoh, tuan-tuan jual lah. Jadi sebab tu saya kata dia bukan ada tempoh matang. Kita melabur dalam perniagaan. Jangan panik tengok saham tu naik turun. Kalau tengok naik turun ni memang untuk kerja pedagang. Tuan-tuan tak ada skill, tuan-tuan tak ada ilmu. Cuba bermula jadi seorang pelabur. Simpan untuk jangka masa sederhana maupun jangka masa panjang. Panjang saya masukkan di sini pun bukan 10 tahun tuan-tuan. Mungkin 2-3 tahun. Itu pun dah kira panjang. Jadi jangan jadikan saham ni sebagai skim cepat kaya. Jadi ini masalah ramai yang tak faham. Dan bila melabur saham juga, bestnya saham saya ulang, kita bukan sekadar boleh dapat tadi beli 30 sen, naik RM1 kita untung 70 sen. Bukan sekadar itu. Apabila kita memiliki pegangan dalam syarikat, jika syarikat tu baik, dia akan bagi kita dalam bentuk dividen. Dividen pula dipecah pada dua bahagian. Dividen pertama dalam bentuk tunai dan dividen untuk kita dapat dalam saham tidak perlu simpan setahun. Kita boleh layak dapat walaupun menyimpan saham tersebut dalam tempoh sehari. Ini bestnya saham. Dan kedua, dividen selain daripada tunai, kita juga boleh meraih dividen dalam bentuk saham percuma dikenali sebagai bonus issue. Jadi ada banyak benefit dalam pelaburan saham dan pelaburan saham buat masa ini belum ada cukai yang dikenakan ke atas keuntungan saham yang kita buat, tetapi kita ada tanggungjawab sebagai orang Islam 2.5% hasil daripada keuntungan atau pelaburan yang kita buat harus diberi ditunaikan zakat dan itu tanggungjawab kita. Jadi sebenarnya saya ulang ni ramai tanya berapa untung 3,000 Ustaz. Janganlah tanya Ustaz untung 3,000 dia modal berapa. Saya ulang. Kalau modal tuan-tuan 3,000, Ustaz dia ada 30,000, dia untung 10%, dia dapatlah 3,000. Kalau tuan-tuan hanya ada 3,000, tuan-tuan nak dapat 10%, tuan-tuan untung 300. Jadi kalau tuan-tuan nak ada 300, tuan-tuan untung 10%, tuan-tuan dapat RM30. Tetap 10%. Jangan tengok orang punya untung sebab modal kita tak sama. Pelaburan kita tak sama. Saya pelik betul orang suka tengok orang punya duit. Duit kita tanggungjawab kita, bukan orang lain. Okay? Tu dia lah. Dan untuk itu, saya sebab ni saya ada program lain lepas ni sebenarnya. Saya sebenarnya Ustaz, saya alang kita dalam live ni dari minggu ni kita akan live juga. Siapa nak belajar secara online selama 3 hingga 4 jam percuma? Komen saya nak. Saya nak bagi kelas online percuma kepada anda yang zero ilmu pelaburan. Saya kongsikan selama 4 jam. Ini kita malam ni bukan kisah saham ni. Sebenarnya nak cerita pasal peluang yang ada dalam kegawatan hari ini. Tapi siapa serius nak program labur saham selama 4 jam secara percuma. Online, duduk rumah je. Free, boleh tengok satu family. Saya nak bagi free. Siapa nak? Siapa nak? Komen saya nak, saya akan bagikan link untuk ke laman webinar untuk pendaftaran ke webinar secara percuma, live bersama saya pada 12 April. Siapa nak? Komen saya nak. Tuan, cepat. Take opportunity. Sembang kali terbang tak jadi tuan. Dia kena buat terus. Soal ada duit tak duit nombor 2. Ni nak cerita dia live cuma kalau hak ni pun tak boleh tuan. Tak tahu nak kata apa. Tak tahu nak tolong kot mana dah. Saya terus terang kata saya sampai tak tahu nak kita anjurkan revision di Darul Murtaba. Alumni tak alumni saya bagi ini percuma. Saya ulang untuk anda yang zero, anda nak belajar 4 jam saya bagi pendedahan. Macam mana nak terlibat percuma je, tak paksa pun suruh melabur besok. Hanya perlu ambil pendedahan awal, apa risiko pelaburan, apa benda pelaburan saham ni lebih detail. Saya akan buat secara online pada 12 April 2020 secara online percuma. Siapa nak komen saya nak,
boleh kata saya nak, tuan-tuan tulis saya nak tu, nanti Haji akan bagi link untuk kita, nanti tim saya akan bantu juga untuk bagi link yang Haji bagi tu untuk semua boleh dapat join sama insyaAllah. Saya komen, saya nak pilih 500 orang yang serius je. Entah 500 orang kan. Sebab saya share sekarang dekat link kadang di Facebook saya dan tim mungkin boleh take up dari situ. Saya nak ambil 500 orang yang serius. Saya tak nak bagi orang yang tak serius. Nanti you daftar, you tak datang tak? Saya really nak bagi free 4 jam ni, at least you tahu macam mana nak buka account ke, apa syarat dia ke. Saya akan ajar dan you boleh Q&A dengan saya secara live. Tapi dalam grup tertutup yang saya akan sharekan nanti, dan hanya orang ini saya akan bagi link untuk masuk ke grup tersebut untuk saya laksanakan program ini secara percuma. Dan community, pastikan tuan-tuan ambil peluang tuan-tuan. Sayang kalau tuan-tuan tak ambil kat ini sebagai ruang dan peluang, at least kita belajar lah. Soal ada duit tak ada duit, soal ni sebagainya, nak start bila, itu adalah pilihan masing-masing, tetapi knowledge is yours. Knowledge is yours, dan simpan, belajar dan tambah lagi ilmu, insya-Allah dia akan give your, at least kamu faham tentang game, apa itu saham. Tuan-tuan, sayang sedih lah orang Islam ada cuma 4% pemegang equity di Bursa Saham Malaysia. So kalau kita nak sembang tentang BMF, Buy Muslim First dan sebagainya, sayanglah lebih kita pergi kepada game yang lebih besar walaupun dengan modal 100, tapi kalau 100 juta orang terlibat, dah ada 100 juta dah kita boleh pegang, kita boleh hijack mana-mana company yang kalau mereka buat kai kepala, kita pergi ramai-ramai beli company itu, kita jadi shareholder dan kita boleh ubah apa-apa benda yang kita boleh ubah. So boleh komen kat sini tu kan, kat sini boleh, ataupun page Haji lebih baik, ataupun kat sini pun tak apa, nanti tim kita akan bantu untuk kita bagi link tu. Saya 500. Siapa daftar 500, you tak datang, nama you saya blacklist, saya remove you daripada grup. Di page Kokom satu lagi. Sekarang ni hari ni kita cross post kepada 3. Page Kokom, page saya dan page Haji. Alhamdulillah untuk total up kita tengok yang share saja malam ni hampir dekat 1000 orang yang share. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Cuma kita nak bantu tuan-tuan juga, insya-Allah. Saya pun tak boleh nak bantu dengan duit. Saya bantu dengan cara macam inilah. Saya telefon Haji boleh tak? Kemarin saya telefon, jom kita buat live malam ni. Kita bagi manfaat kepada orang apa yang kita boleh bantu. Tuan-tuan tidak kena charge. Malam ni tuan-tuan mengaji free. Haji nak bagi 12 April ni pun pengajian dia percuma. Kalau tuan-tuan tak mengaji juga, saya tak tahulah nak tolong macam mana. Ramai orang PM dia kata, Ustaz, bagilah belanja kaunter nak belajar. Tuan-tuan tak belajar apa-apa nanti. Dan tuan-tuan akan merak diri. Saya tahu bila saya nak keluar, tuan-tuan tak tahu bila tuan-tuan nak keluar. Saya tahu bila saya nak masuk, tuan-tuan tahu bila tuan-tuan nak masuk. So this is opportunity untuk tuan-tuan belajar. Bila nak masuk, bila nak keluar, waktu bila nak membeli, waktu mana kita nak faham tentang support, apa itu resistance, apa itu trading plan, apa itu cancelling, apa itu report, apa itu quarter report, apa itu annual report. Untuk kita faham semua ni, 4 jam tu peluang yang sangat penting untuk kita ambil. Jadi tuan-tuan komen saya nak. Dan insyaAllah untuk makluman tuan-tuan juga, insyaAllah esok saya bantu untuk promote kelas untuk Ibu Hanim. Tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan tengok dalam poster tu kelas Ibu Hanim. Besok Ibu Hanim bergandingan dengan 2 jerung yang lain bersama dengan Prof Muhaya, boleh iklankan, bersama dengan Prof Muhaya dan juga bersama dengan Pak Ari Ginanjar, founder kepada ESQ. Esok pada jam berapa esok? Jam 3 petang. Tuan-tuan boleh pergi ke page, tuan-tuan tengok tu, seperti dalam live tu, tuan tengok program bersama dengan Ibu Hanim, Prof Muhaya dan juga Pak Ari Ginanjar. Tuan-tuan, ni adalah program motivasi yang pada saya sangat baik bersama dengan 3 jerung motivasi, motivator yang ada di Malaysia dan Indonesia. Maka ambil peluang ni, percuma je tuan-tuan, insyaAllah. Maka dalam keadaan fasa-fasa kita tengah depression, anxiety, it's a very good opportunity lah. Saya nak bantu pun tak boleh, saya bantu dengan cara macam ni. Dan esok insyaAllah kalau tak ada apa Haji esok, kalau kita nak on live pun boleh Haji esok, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, ni banyak program-program live percuma oleh orang hebat. Ambil peluang tuan. Bukan mudah nak tengok pakar-pakar Prof Muhaya, Datuk Dr. Ari, Pak Ari dan juga Ibu Hanim bergabung dan berkongsi ilmu. Percuma pula tu. Sama juga kepada mereka, ambil peluang ni besok Ustaz Pukul di Facebook mereka 2 April jam 3 petang besok. Saya ambil peluang ni dan insyaAllah juga kepada mereka yang akan join sesi online, saya ulang 500 orang pertama saya akan wawarkan, you penuh, saya akan masukkan you dalam grup, saya akan buat sesi macam ni, but one to one saya akan cerita gambaran dan you can ask me any questions, insyaAllah. Okay. Haji, esok kalau nak buat live, pukul apa Haji?
Kita buat live trade tu Ustaz. Mari kita tekan saham esok Ustaz. Bawa puas hati. Esok okey, kita bangat kita buat. Dia orang ingat kita cakap je Ustaz. Mari kita tunjuk macam kita tekan betul-betul buat duit depan mata tengok. Esok Haji Roger mungkin apa kita live sekali. Kita live tuan-tuan follow page Haji Asri tuan, follow dan buat macam tuan-tuan set see first notification. Esok tuan-tuan tengok kita buktikan kita buat live trading. Kita tak mau sembang kerja terbang. Kita tak mau cerita saham yang dah naik. Kita nak cerita saham yang belum naik dan kita insya-Allah kita cuba buktikan bahawa dalam fasa macam mana pun kalau you faham, you still can make a profit. At least duit tu kalau bukan untuk diri pun kita boleh bantu orang ramai, kita boleh tolong orang ramai insya-Allah. Esok insya-Allah tuan-tuan follow page Haji Asri untuk kita esok Haji Asri akan maklum berapa live tu untuk kita sama-sama kita buktikan bahawa boleh, there's no problem untuk kita making a profit. Dan tuan-tuan, esok petang Haji Asri akan live bersama dengan Datuk Dok Bakar, tokoh kewangan Hari Jumaat Ustaz, hari Jumaat. Hari Jumaat. So besok nak bagi Ibu Hanim dulu jalan. Ibu Hanim 4 hari dulu, bagi dia jalan dulu. Okey. Hari Jumaat, tuan-tuan follow petang insya-Allah. Sangat penting momen untuk kita belajar dan nanti saya kena maklumkan saya akan live dengan Haji Asri di page Haji Asri pula. Untuk kita nak bincang tentang kenapa orang perlu ada reserve cash, kenapa orang kena ada diversify, kenapa orang kena kaya, orang Islam kena kaya. Fasa-fasa jadi kalau tuan-tuan ada sejuta, tuan-tuan boleh bagi manfaat banyak gila kepada orang lain. Sebab tu tengok Ustaz Emilio, bila dia ada duit, apa yang dia boleh buat sekarang? Dia bantu orang banyak gila, frontliner, KKM, dia bantu orang susah sekarang 10 trailer dia bagi kepada orang. Sebab apa? Allah bagi dia tu pendakwah dan dia ada authority dari segi duit. Sebab tu saya memilih untuk diri saya juga. Saya duduk dalam bisnes, saya terlibat dengan saham. Bukan untuk saya pun. Kalau tuan-tuan tengok sejarah kenapa saya terlibat dengan saham, saya dah ada company construction, saya dah ada kedai jeruk madu Pak Ali, saya ada bisnes saya. Tapi saya terlibat dengan saham sebab saya nak pastikan pelajar-pelajar di Muqtada Dakwah Center dan staff di Muqtada Dakwah Center ni sama dengan staff saya ramai ni. Dan alhamdulillah saya dah sikit sebanyak kita dah suntik mereka dengan kerjasama dengan Haji Asri, Ahmad Academy, dan juga pelajar-pelajar saya, tuan-tuan, mereka pengajian mereka pendidikan percuma. Mak ayah cuma bayar duit makan sahaja sebab kita ada suplemen makanan untuk anak-anak pelajar kita. Dan setiap daripada pelajar kita ni tahun akhir mereka tahun ketiga di Darul Muqtada, mereka akan diajar oleh tim Haji Asri sendiri tentang ilmu pelaburan saham. Sebab saya target macam ni, setiap pelajar saya, dia orang grad di Darul Muqtada, dia orang habis 30 juzuk, mereka akan ada reserve cash 15,000 saya akan bagi. Setiap pelajar saya. 15,000 kalau mereka gunakan akan habis. So apa akan berlaku? Tak best lah. So kita tak ada automation system dalam pendidikan. So saya akan ajarkan mereka ilmu saham yang saya sendiri dah buktikan. I'm walk the talk first. I'm not talking about boleh jadi kot atau saya try dulu dan tim saya pun alhamdulillah, staff-staff saya pun dah buat. Tuan-tuan boleh tanya dengan Muhammad Fakhruddin, tuan boleh tanya dengan Nadia Halim. Nadia Halim tuan-tuan baru start minggu ni. Alhamdulillah dia dah untung hari ni 15%. Tuan-tuan boleh tanya dengan Syakirah Rosli, ni staff-staff saya sendiri bukan saya nak bohong, tuan-tuan boleh tanya dia orang direct. So apa yang saya buat pada staff, dia orang akan jadi fund manager untuk Darul Muqtada. Selepas saya, mereka ada tim, kita ada tim sendiri yang insya-Allah Haji Asri akan bantu. Dan kepada pelajar-pelajar tahfiz Darul Muqtada, kita akan bagi 10,000 dan 15,000 kepada mereka mengikut grade pencapaian. Cemerlang 15, tak cemerlang 10,000. So saya tak target banyak, saya target sebulan mereka boleh buat 5% pun cukup Haji. Kalau kata 5% daripada 10,000 modal mereka akan ada RM500 sebagai duit belanja untuk mereka sambung di peringkat ijazah, master dan juga PhD. Dia kata, Ustaz, macam mana kalau pelajar dapat beasiswa? Itu adalah bonus kepada mereka. Sebab kita nak mereka boleh belajar tanpa kacau duit mak ayah, tanpa buat pinjaman PTPTN dan apa-apa pun, sebab itu adalah instrumen kewangan yang perlu anak muda kita belajar. Tuan-tuan, anak tuan-tuan, sekaranglah waktu terbaik. Walaupun mereka umur 15, 16, 17 tahun, ajarkan instrumen kewangan agar mereka faham betapa pentingnya money management. Apatah lagi pada fasa-fasa ekonomi macam ni. Kajian Bank Negara keluarkan pada bulan Julai 2019, 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan lebih daripada RM1,000 Malaysia. Maka tuan-tuan, sebab fasa ekonomi sekarang membuatkan orang tak ramai mati dengan coronavirus, tetapi lebih ramai yang bankrupt sebabkan coronavirus, sebabkan money management yang ke laut. So, jangan salahkan orang, salahkan diri. Kita start belajar. So, kita tuan ingat, daftar, tulis saya nak. Tuan-tuan nanti tim Haji Asri akan follow up dan tim saya sendiri akan follow up untuk bantu macam mana pendaftaran kepada tim Haji Asri. Tuan-tuan boleh tulis saya nak di page Haji Asri ataupun page saya sendiri. InsyaAllah kita akan bantu yang terbaik nanti.
Dan ingat esok pukul 3 petang Prof Muhaya, Ibu Hanim dan Pak Ari ada di page Prof Muhaya dan page Pak Ari dan juga page Ibu Hanim. Dan tuan-tuan yang siapa yang berminat untuk buat pengajian, untuk ikuti pengajian kita. Saya buat pengajian kita malam ni kita skip kita fiqh, Safinatul Najah dan kita hadis. Dah sesi yang ke-12, tuan-tuan boleh isi link di bawah tu free of charge, still tak kena bayaran. So inilah fasa mungkin saya, Jasri, kawan-kawan kita, inilah fasa kita boleh share apa yang kita mampu untuk share. Walaupun kami tak dibayar apa-apa, tuan-tuan saya tak bayar Jasri malam ni, Jasri pun tak bayar apa. Kita just nak as long as kita boleh bagi manfaat kepada tuan-tuan, ambil lah. Selagi mana mudah-mudahan kalau takdirkan saya mati, Jasri mati, so ada benefit juga. Sebab saya, perjuangan saya jelas, saya nak pendidikan ini ada autoriti kewangan dan Alhamdulillah Jasri antara part yang, sebab tu kami buat MOU untuk makluman, Alhamdulillah Jasri buat MOU dengan Murtada Dakwah Center untuk kita buktikan bahawa pendidikan itu ataupun Mahat Tahfiz itu boleh buat duit tanpa buat sumbangan, tanpa mohon dan sebagainya, insyaAllah. Dengan syarat kita datang dengan knowledge lah, insyaAllah. Jadi Jasri mungkin nasihat kepada sahabat-sahabat kita sebelum kita tutup dengan bacaan doa dan kita akhiran pada program kita. Nasihat saya tuan-tuan jangan terburu-buru, lengkapkan diri. Tak ada apa nak kejar. Saya tahu keadaan hari ini menyebabkan kita tak selesa, kita mungkin berada dengan kesempitan. Saya nak ulang, pelaburan Sam bukan tempat kalau anda berada dengan kesempitan. Pelaburan Sam adalah tempat lubuk emas yang kita nak terokai dengan ilmu. Dan kita nak belajar dan ambil peluang ni untuk masa depan, bukan melabur hari ni besok kaya. Okey, dan jangan jadikan pelaburan saham sebagai skim cepat kaya. Dia perlukan proses pembelajaran, proses kesabaran untuk berjaya. InsyaAllah, dan insyaAllah saya akan cuba bawakan sesi-sesi yang akan datang, dan kami akan share the link. Nanti insyaAllah kami respon dan you can share to your friends ke whatever. Cuma saya akan ambil 500 yang serius, dan kalau 500 saya buat dalam group, you tak ada, saya akan ban you, saya remove you daripada group terus. Sebab saya tak nak orang yang nak betul-betul belajar, tak dapat dulu, tak ada buat seminar, tak datang seminar. Tak payah, now online kat rumah aja. Nak tengok tu family pun tak ada masalah. Kalau 10 orang tu rumah tu duduk, tengoklah 10 orang. Percuma. Dan you can ask me any question. Apa sih soalan terbuku, insya-Allah saya cuba jawab. Alright? So saya serah balik. Terima kasih Ustaz kerana program malam ni, sebab ni bawah Ustaz, saya hanya tetamu. Terima kasih banyak, tak sangka malam bersama. Haji ada kata, Haji kita baca Quran 10 ayat awal. Boleh, bismillah. Boleh. Okey, tuan-tuan, macam biasa. Memang alhamdulillah rutin saya juga Ustaz. Setiap kali penutup kuliah saya, kita akan baca surah Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Pada siapa yang tak ada wuduk, boleh terus ikut baca. Sebab kalau tuan-tuan tak pegang naskah Quran, tak wajib berwuduk, cuma sunat. Tapi kalau siapa yang nak pegang Quran dan nak ikut bacaan sekali, wajib berwuduk untuk kita baca 10 surah Kahfi awal dan 10 surah Kahfi terakhir. Sebab inilah yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih berkaitan untuk menjaga daripada fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal ni, insyaAllah. Ini di antara senjata yang mampu kita buat. Boleh tuan, kita dah belajar hampir sejam lebih ilmu dunia untuk kita ni, so kita go kepada akhirat pula agar mudah-mudahan kita dapat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita dapat dunia akhirat, insyaAllah. Jadi buka surah Kahfi, kita akan baca 10 ayat awal dan 10 ayat yang terakhir. Dia kata, Ustaz kalau nak baca semua boleh baca selepas ni, insyaAllah. Sebab saya menghormati juga waktu guru saya dan sahabat saya dan juga semua audien-audien yang lain, insyaAllah. Siapa yang duduk di rumah, tuan-tuan mudah je buka loudspeaker. Anak tengah tengok TV, isteri tengah tengok TV, tidak ada masalah. Just buka loudspeaker, insyaAllah. Dia mendengar itu pun dapat pahala. Al-Quran, tengok pahala, baca pahala, dengar pun dapat pahala. So, kita buka secara kuat loudspeaker agar semua kita dengar, insyaAllah untuk dapat manfaat, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Baik, dan alhamdulillah kita tutup dengan baca doa dengan tasbih ghafara surah subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mal kafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tidak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ni, tangan yang banyak buat dosa kepadamu. Ya Allah, kami tak layak minta apa-apa kepadamu. Ya Allah, dengan dosa yang kami lakukan. Ya Allah, kami takut. Ya Allah, kalau kau matikan kami dalam keadaan yang penuh dengan dosa ini, Ya Allah, kami akan digumban dalam neraka yang tidak mampu untuk kami menanggungnya. Ya Allah, hari ini kami nampak mulia. Ya Allah, disebabkan mungkin pakaian kami, disebabkan pangkat kami, disebabkan harta yang kami miliki. Ya Allah, hakikatnya Ya Allah, kami nampak mulia disebabkan kau memelihara banyak aib-aib pada pandangan masyarakat. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sedar wabak yang kau datangkan kepada negara dan dunia hari ini. Ya Allah, asbab daripada kemungkaran dan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Allah, sesungguhnya coronavirus itu adalah makhlukmu. Ya Allah, yang kau turunkan sebagai tazkirah kepada umat manusia daripada sombong dan keangkuhan manusia itu sendiri. Ya Allah,
Maka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, Kau angkatlah wabak ini ya Allah, Kau angkatlah makhluk corona ini ya Allah daripada alam semesta agar kami boleh kembali hidup seperti mana biasa untuk kami taat pada sekalian perintah-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami rindu nak pergi ke masjid ya Allah. Allah, kami rindu nak menunaikan solat ibadah, solat berjemaah. Kami rindu Ramadan untuk kami hidupkan solat bertarawih secara berjemaah di masjid dan surau-Mu ya Allah. Allah, kami rindu nak berbuka puasa berjemaah iftar jama'i di masjid surau ya Allah. Maka ya Allah, Kau angkatlah wabak ini sebelum datangnya Ramadan ya Allah. Ya Allah, kami rindu saat kami boleh hidup dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang penuh dengan ibadah yang kami buat bersama-sama ya Allah. Maka ya Allah, janganlah hukum kami sampai kami jumpa Ramadan tanpa sempat kami buat ya Allah. Ya Allah, Kau izinkanlah sahabat-sahabat kami agar mereka sempat menunaikan haji pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, kalau berterusan makhluk corona ini ada ya Allah, kami tak boleh buat haji ya Allah. Kami tak boleh ziarah Masjidil Haram ya Allah. Kami tak boleh menghadap Kaabah kami ya Allah. Kami tak boleh menunaikan tawaf ya Allah. Kami tak boleh buat sa'i ya Allah. Kami tak boleh ziarah baginda Nabi SAW di Madinah ya Allah. Maka Allah, dengan berkat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, angkatlah makhluk coronavirus ini ya Allah daripada alam semesta ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Ya Allah, pada kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami yang ada masalah kewangan, masalah ekonomi ya Allah, bantulah kami, lepaskan kami dari jalan kesulitan kami ya Allah. Kau berilah rezeki-rezeki-Mu kepada kami ya Allah agar kami boleh untuk sebab fasa yang penuh dengan ujian ini ya Allah. Ya Allah, pada kami ada mak ayah ya Allah, Kau izinkan ini waktu terbaik untuk kami berkhidmat kepada mak dan ayah kami ya Allah. Kami yang ada anak-anak isteri ya Allah, izinkan ini waktu terbaik untuk kami buat baik kepada anak dan isteri kami ya Allah. Pada kami yang ada sahabat-sahabat yang inilah masa terbaik untuk kami bantu sahabat-sahabat kami dalam kesusahan ya Allah. Kami yang ada harta lebih sikit ya Allah untuk kami bantu sahabat-sahabat kami yang kurang ya Allah. Pada kami yang kurang ya Allah, izinkanlah kami untuk kami berbuat baik dengan ilmu dan tenaga kami ya Allah. Maka ya Allah, Kau bantulah peran lain kami ya Allah yang sedang berjuang di atas jalan agama-Mu, mempertahankan untuk menjaga kesihatan yang terbaik kepada seluruh umat Islam di dunia ini ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon ya Allah, Kau murahkan rezeki pada guru kami, sahabat kami Tuan Haji Muhammad Asri ya Allah, yang sanggup luangkan masa 2 jam bersama dengan kami. Kami tak bayar dia ya Allah, kami tak mampu balas apa-apa, melainkan kami doakan dia ya Allah diberikan zuriat yang baik, isteri yang salehah, keluarga yang baik untuk memberikan kebaikan dunia akhirat kepada dia Allah. Dan Kau campur ke istiqamah dalam apa jua keadaan kami boleh belajar sampai kami mati ya Allah. Untuk kami bawa ilmu ini sebagai bekal untuk bertemu dengan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak sekali lagi dan terima kasih kepada Haji Asri. Saya mewakili Haji Asri dan saya sendiri mengucapkan mohon maaf kalau ada kekasaran bahasa tinggi suara pihak kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.